Uh. Okey, mari kita memahami apakah itu LGBT. LGBT adalah singkatan kepada lesbian, gay, bisexual dan transgender. Dan sekarang ni masukkan satu lagi di hujung tu, Q. Q ni maksudnya keanehan seksual dia ataupun tidak pastian seksual dia. Ataupun paling mudah sebut Q ni, dia mungkin ada, dia tak tahu apa jantina dia confuse dan keliru, dan paling mudah nak faham, dia mungkin ada dua-dua alat kelamin. Dia ada yang perempuan, dia ada yang laki, dan kejap dia lagi jadi perempuan, kejap dia jadi laki. Ya, jadi kesian lah ya, dia banyak faktor biological, hormon, persekitaran, sosialisasi, kestabilan psikologi. Sebab tu kita kena fahami dan bantulah ya. Okey, lesbian adalah masalah seksual apabila seorang perempuan minat dengan seorang perempuan juga. Maka dia pun ketarikan tu ada pada unsur seksual, minat. Dia akan cari perempuan yang cantik kan. Perempuan yang tak berapa cantik ni dia tak berapa minat, dia nak jadi perempuan cantik juga. Dan gay ni adalah satu masalah seksual apabila lelaki minat dengan lelaki. Dan apabila lelaki dengan minat lelaki, maka dia pun sama juga ya. Dia akan minat kepada lelaki yang berbadan sasa, handsome, cantik ya, yang ada taste dia lah ya. Dan seterusnya dia akan menyebabkan sama ada menjadi gay lelaki ataupun gay perempuan. Sama juga lesbian. Dia ada sebagai top ataupun bottom. Sebab tu kita kena faham tu. Sebab tu bila ada kes gay, biasanya saya akan tanya satu benda. Awak gay, awak top ke bottom? Dia ada dua jenis tu. Dia fungsi dan kesan dan bagaimana dia menjadi gay tu berbeza tu, sebab ada top bottom tu. Dia bottom ni biasanya banyak berlaku kepada orang yang diliwat di asrama, di sekolah agama, di pusat tahfiz. Kesian ya. Sebab itu ingatlah ya, kesihatan mental kita, kesejahteraan diri kita, seksual kita lebih penting daripada segala-galanya. Jadi jangan korbankanlah ya anak-anak kita, cucu-cucu kita, pelajar kita. Sebab tu ada satu ibu ni, dia bagi tahu saya anak dia pergi sekolah agama ya, belajar tahfiz. Dan anak dia bagi tahu dulu ada satu kes diliwat sebanyak 3 kali. Dan mak ayah dia tak keluarkan daripada pusat tahfiz tu. Saya kata astagfirullahalazim. Puan, kenapa puan tak keluarkan anak daripada situ? Keluarkan, tak boleh. Jadi gay dia nanti. Dia kata tak boleh, suami dia tak nak keluarkan. Dia kata sekolah dah ambil tindakan. Dan dia sayang anak dia belajar agama, tahfiz kan. Lepas tu, lepas hampir setahun tu, keluar lagi pula kes. Anak dia jadi gay, bottom, dan anak dia membuat hubungan dengan orang lain pula. Sebab itu, cuba jauhkanlah ya situasi tu. Kesian ya, kerana faktor persekitaran dan sosialisasi sangat mempengaruhi. Okey, jadi sebelum kita teruskan, kita memahami dulu dia punya konsep. Lesbian adalah perempuan yang meminati perempuan, sama ada sebagai pasangan lelaki ataupun pasangan perempuan, tapi dua-dua perempuan. Dan gay adalah pasangan yang laki minat laki, sama juga berpandang sebagai laki ataupun perempuan. Dan bisexual adalah seseorang yang susah untuk dikenal pasti. Sebab dia boleh minat laki, dia boleh minat perempuan. Kadang-kadang bermusim. Dia bercinta dengan laki, lama tu dia bercinta pula dengan perempuan. Ataupun dia selang-seli. Sebab tu kalau gay yang bottom ni, yang dominan ni, kita susah nak kenal pasti dia. Tetapi kalau gay yang bottom ni, ataupun mangsa diliwat ni, biasanya dia suka projektif diri dia sebagai perempuan. Jadi dia suka lembut, dia buat gaya pelembutan, dia suka jaga muka, kecantikan kulit, dan dia suka pakai baju wanita, berhias. Dia suka projektif, dia suka perempuan.
maka kita agak mudah untuk kenal pasti. Tetapi gay yang bisexual ni, yang bottom ni, yang kejap lelaki boleh perempuan boleh, itu tak boleh nak kenal pasti, dia susah. Ya, kecuali dia dah memang betul-betul dominan gay, tu memang nampak ketara di segi psychological dia. Sebab itu ramai orang perempuan yang tersalah kahwin dengan gay. Saya banyak kes, kesian sangat. Kahwin 2 tahun tak disentuh langsung. Ada satu kes tu kahwin 8 tahun. Dia kata, "Prof, saya dah kahwin 8 tahun, saya masih dara." Dia kata, "Kesian. Awak habiskan umur awak sia-sia selama 8 tahun for nothing." Kan? Tapi akhirnya dia dapat bercerai jugalah ya. Tapi kesianlah ya pada hidup dia macam tu. Sebab tu kita kena berdoa banyak-banyak. Tuhan bimbing kita, anak, cucu kita supaya selamat nasihat lah ya. Okey. Dan transgender pula adalah seseorang yang keliru dengan identiti dia. Maka dia boleh pergi kepada menukar jantina dia. Sama ada perempuan bertukar menjadi lelaki ataupun lelaki bertukar jadi perempuan. Dan transgender ni dia biasanya sanggup berhabis banyak wang lah ya, untuk pergi buat pembedahan, tukar jantina, makan pil hormon dan sebagainya. Sebab dia selalu sebut, dia kata, "Saya sebenarnya perempuan, saya bukan lelaki. Walaupun dia lahir sebagai lelaki, saya bukan lelaki, saya perempuan. Roh saya perempuan," dia kata kan. Dia tak tahu roh tak ada jantina sebenarnya. Kesian dia kan. Sebab tu kita kena memahami, kena bantu. Dan Q adalah orang yang ada keganjilan seksual yang keliru dan dia tak tahu dia lelaki dia perempuan, ataupun mungkin orang tu ada dua kejantinaan. Sebab tu saya ada satu klien dia, lelaki. Dia ada depression, anxiety. Dia kata dia ada masalah seksual. Saya tanya, awak gay ke lesbian? Tak, dia kata. Saya ada dua-dua, dia kata. Oh, Q katanya. Jadi memang secara kecil dia ada dua-dua dan dua-dua tu boleh berfungsi. Dan dia ada pasangan dia pula. Kan? Jadi kita kena memahami lah ya. Okey, jadi bila kita dah memahami tentang apa itu LGBTQ, maka mereka suka meletakkan logo mereka pelangi. Tapi pelangi tu dia letak 6 warna je. Tetapi pelangi sebenar bukan 6 warna. Pelangi sebenar 7 warna. Tetapi simbol LGBT 6 warna saja. Sebab itu dia tak lengkap dah tu ya. Berbeza dengan berbeza warna pelangi sebenar. Dan dari segi psikologikal, pelangi adalah satu benda yang nikmat sementara, yang hasil daripada gelombang dan frekuensi yang lemah daripada pencahayaan dan kelembapan dan akhirnya pelangi ya. Jadi itu pun menunjukkan bahawa satu kelemahan dan lari sikit daripada kefitrahan. Sebab tu dulu masa kita kecil-kecil, mak ayah kita, orang tua kita selalu sebut. Dia kata kalau tengok matahari jangan tunjuk dengan tangan. Nanti tangan kita kudung, dia kata. Jadi maksudnya pelangi itu bersifat gelombang rendah yang tak berapa baik dan dia hanya sementara saja. Jadi itu pun melambangkan keserentakan bahawa dia lari sikit daripada kefitrahan dan semoga dapat dibimbing dan mereka sedar dan kembali kepada kefitrahan. Tapi jangan hina berlebih-lebihan lah ya. Jangan hukum berlebih-lebihan. Sebab dalam psikologikal, bila kita hina berlebih-lebihan, kita menyampah, meluat, benci, cakap benda-benda negatif, masuk neraka lah, jahanam, setan, iblis, tak bagus tu. Maksudnya psikologikal kita yang rosak. Niat kebencian, amarah, kesombongan kita besar. Jadi gelombang kita yang rosak, psikologi kita yang rosak. Dan nanti kita yang dapat benda-benda buruk. Mungkin silap kita kata orang tu gay, hina dia, dah lama kita yang jadi gay. Ataupun kata jadi gay pun kita accident ke, kita tak naik pangkat ke, ada benda buruk berlaku pada kita ke, ataupun kita sakit ke, sama juga benda tu negatif dia kan. Sebab itu kita hanya perlu memahami dan berdoakan kebaikan dan kesedaran. Tuhan bimbing dia tak buat lagi, kembali kepada fitrah. Jadi jangan hina manusia berlebih-lebihan lah ya. Sebab itu dalam kehidupan ni
kita kena sedar satu benda lah ya. Menghukum, mencaci, menghina, melabel berlebih-lebihan tu tak boleh. Itu bukan tugas kita tu. Itu tugas Tuhan. Itu tugas Allah. Allah yang tahu hujung nyawa kita macam mana. Jadi tugas kita adalah membantu, membimbing, sabar, beri kasih sayang. Dan kata kalau kita menghukum pun sebab memang hukuman dia begitu. Tapi tak ada kebencian, tak ada amarah, tak ada dendam. Jadi kita kena kawal lah ya emosi kita sendiri. Okey. Jadi baik, kita telah faham apa itu LGBT dan kita akan cuba mengelakkannya. Jadi apa punca seorang tu jadi gay, lesbian, bisexual, transgender, Q dan sebagainya kan ya. Ramai orang kata kurang didikan agama, persekitaran dan sebagainya, memang betul. Tapi dalam psychological, gay, lesbian yang betul-betul ni sebenarnya sebab hormon. Punca utama adalah hormon. Iaitu mereka dilahirkan dengan ada satu hormon. Kalau gay ni, kalau gay yang bottom ni ataupun yang menjadi perempuan ni, bila lahir tu dia memang ada satu perasaan. Dia suka tengok lelaki sasa, dia suka tengok lelaki handsome, dia lembut sikit, dia tengok lelaki dia happy, dia seronok, dia ada ciri-ciri keperempuanan, muka dia pun handsome. Dia memang ada hormon tu. Dan hormon tu mempengaruhi dia untuk memprojeksikan diri dia sebagai perempuan. Sebab itu, sorry to say lah saya cakap lah ya, kalau awak ada anak yang handsome, baik, lembut, muka dia comel, lemah lembut, awak jangan hantar ke asrama lah ya. Termasuk ke sekolah agama ke, tahfiz ke. Kalau awak hantar nanti kena liwat. Orang-orang gay ni bottom cari dia. Nanti lama-lama dia ketagih, dia suka, dan mungkin dia menolak, tapi diberi hadiah, diberi belayan, kasih sayang. Tambah pula dia ada traumatik, masalah psikologikal, nanti jadi gay dia. Jadi biarlah dia membesar depan mata kita. Biarlah kita saksikan dia besar depan kita. Akhirnya matang, dewasa. Dan akhirnya dia matang, dia tak jadi gay lagi, tak jadi lesbian lagi. Sebab kita kena ingat satu benda. Walaupun dia ada kecenderungan pandai ya. Kazen sebut yang jambu. Saya buat live TikTok sekali ya. Jadi boleh follow TikTok saya, Prof Mas Positif ya. Okey, jadi maksudnya yang pertama dia ada unsur hormon dia. Kalau yang perempuan ni dia jadi lesbian sebab dia memang, kalau lesbian berperanan sebagai lelaki tu, memang dia rasa dia macam lelaki. Badan dia sasa dan dia tak minat dengan lelaki tapi dia minat dengan perempuan. Jadi kalau gay lelaki yang bottom ni, dia memang rasa dia macam perempuan sikit. Tetapi tu just hormon saja. Just hormon saja. Dia sebenarnya tak akan jadi gay, tak akan jadi lesbian jika dia tidak ada pengaruh persekitaran. Jadi kita jaga pengaruh persekitaran, jangan terdedahkan dengan faktor persekitaran. Dia akan tetap membesar, sihat, normal, dan akhirnya minat lelaki, lelaki minat perempuan, perempuan minat lelaki, dan boleh berkahwin, ada anak dan sebagainya. Dan biasanya orang yang begini, mereka jika berkahwin, lelaki yang lembut sikit ni, jika tak ada pengaruh-pengaruh LGBT ni, dia membesar sebagai normal, dia tak ada pengaruh persekitaran tu, bila dia kahwin besok, dia sangat sayang isteri dia. Dia sangat baik dengan isteri dia. Dan dia akan kemas rumah. Dan biasanya mereka ni ada anak ramai. Dan sangat penyayang. Maksudnya mereka ni sebenarnya normal. Cuma jangan terdedah dengan faktor persekitaran saja. Sebab tu dulu saya ada satu cikgu, saya ingat lagi cikgu saya tu. Baiknya, penyayangnya, nasihat belajar tu, kalau pelajar buat salah, dia boleh membebel kat pelajar tu setengah jam. Dekat rumah ni, cikgu saya ni, pagi-pagi, dia suka berkemban. Dia lelaki dan dia sedai baju. Ramai orang kampung kata dia kena buat dengan perempuan, isteri dia ke isteri dia.
apa tu kontrol dia ke. Tak, bukan macam tu. Dia memang ada hormon dan sifat-sifat keperempuanan. Tapi lelaki sejati, dia sangat sayang anak dia. Dia suka concern kepada pelajar. Dan anak dia ramai. Anak dia 9 orang. Sebab tu lelaki yang agak lembut sikit ni, yang tak terlibat dengan LGBT, bila dia kahwin, dia sangat sayang keluarga dia, jaga anak-anak dia. Anak dia ramai. Maka maksudnya mereka boleh jadi orang yang normal. Yang sihat, warga negara yang baik. Cuma satu saja, jangan terlibat dalam sosialisasi, diliwat, digoda dan terdedah. Banyak daripada asrama lah ya. Sebab tu biarlah dia membesar depan kita. Kita jaga, kita didik. Dan akhirnya dia jadi orang yang baik dan orang yang sihat dan berbakti kepada keluarga dan negara lah ya. Okey, jadi bila kita dah faham ni, dia macam ada satu klien saya ni, dia perempuan. Dia kata bila dia lahir tu dia memang ada banyak karakter lelaki pada diri dia. Dia lasak, dia minat pada perempuan. Tapi akhirnya dia dapat tangani benda tu sebab sosialisasi dia bagus. Mak ayah dia beri kasih sayang yang cukup. Dan akhirnya dia menjadi seorang yang berkahwin, yang jaga keluarga dia. Dan dia banyak ambil tugas lelaki dia. Bayar bil elektrik dan buat decision dan tolong suami dia. Dan biasanya begini, kadang-kadang tu dia akan dapat suami yang mungkin tak pandai buat decision sikit, yang mengalah sikit. Sebab Tuhan suruh dia buat decision. Sebab tu pasangan kita ni saling melengkapi lah. Tuhan tu maha kasih sayang lah. Ya. Okey, siapa yang jelas setakat ni buat thumbnail? Okey. Okey, jadi kita kena memahami punca utama kepada LGBT adalah hormon. Ya, tapi sebab tu dalam kesihatan mental dan dalam perubatan hospital, jika seseorang itu memang ada hormon laki ada hormon perempuan lebih sikit dan perempuan ada hormon laki lebih sikit, dan segi concern kesihatan mental dan kesihatan fisiologi, dia boleh pergi ambil injection untuk menstabilkan balik hormon tu supaya tak mempengaruhi diri dia. Dia dalam psikologikal sebenarnya walaupun kita laki, kita ada hormon perempuan. Tapi persen sekarang ni hormon laki kita lebih. Mungkin hormon laki kita 65%, 70%. Jadi kita lebih laki. Tapi jadi kita tetap ada hormon perempuan tu. Sebab tu kalau kita nak jadi perempuan, nak jadi lembut, jadi. Kan? Sebab tu macam perempuan, walaupun perempuan tu lemah lembut, cantik, molek kan. Tapi dia pun ada hormon laki juga. Sebab tu bila dia kejar anjing kan, dia sanggup berlari laju, panjat pokok, boleh bergaduh. Maksudnya setiap lelaki ada hormon perempuan, perempuan ada hormon lelaki. Jadi kecenderungan setiap orang menjadi LGBT tu ada. Cuma mereka ni lebih sikit hormon tu. Tetapi hormon tu macam saya sebut tadi, dia tidak penentu kepada jadi gay lesbian. Yang lebih kuat dan menentukan jadi gay lesbian adalah psychological dia dan sosialisasi dia. Sebab tu kita kena jaga benda ni. Dan akhirnya dia berkembang sihat-sihat, bahagia dan lagi jadi lelaki yang sejati, perempuan yang sejati. Sebab itu dalam kajian LGBT, dalam clinical journal, dia kata antara umur seseorang itu akan jadi LGBT, gay ke, lesbian ke, transgender ke, biasanya antara umur 12 sampai 18 tahun. Umur akhir balik tu 12 sampai 18 tahun tu, itulah yang menentukan dia jadi LGBT, gay, lesbian. Jadi saya tanya awak, semasa umur 12 sampai 18 tahun tu anak kita kat mana? Banyak kat asrama, termasuk sekolah agama, termasuk sekolah tahfiz. Saya terpaksa sebut sebab saya banyak kes gay daripada sekolah tahfiz, sekolah agama. Jadi hati-hatilah ya, jangan taksub, jangan menolak realiti. Dulu saya ada satu kes student saya dekat Kedah, dia ada sikit masalah disiplin melibatkan polis. Saya sebagai pensyarah terpaksa pergi turun ke sekolah untuk selesaikan. Dah jumpa dengan polis, ASP. So kita bincang dengan polis tu kata, Prof,
kita ada kes satu pusat tahfiz dekat satu negeri tu, dan gay telah merebak kepada 3 generasi. 3 generasi gay. Dan tak terbongkar. Akhirnya sampai ke generasi yang ketiga, baru jadi gay. Kesian. Jadi dia telah melahirkan berapa banyak gay. Berapa banyak lesbian. Dia telah merosakkan keturunan kita, merosakkan umat kita, merosakkan bangsa kita. Kesian. Pergilah ambil tindakan. Tubuhkanlah agensi pemantau. Lepas tu saya bagi tahu kat kawan saya pegawai agama. Saya kata, buatlah task force, pergilah task force. Lepas tu pergilah ke pusat-pusat tahfiz, sekolah agama ataupun kementerian, sekolah asrama, buat task force. Pergi jumpa dengan pelajar tu, siasat, tanya, ada tak isu-isu gay, lesbian, semak, dekati, buat risetkan supaya dapat cegah. Kawan saya kata tak ada. Oh tu tak ada task force tu. Kita hanya ada task force bagaimana untuk pergi tengok syllabus, check syllabus, facilities. Masalah sosial gay, lesbian ni kita tak check. Tak boleh macam tu, dia kata. Saya kata walaupun kita berjaya lahirkan orang A, muntas dan bina bangunan yang tinggi, cantik, tapi yang paling penting dalam kehidupan kita adalah akhlak, kesucian hati, kemunian, kejantinaan yang sejati. Jadi dia perlu seimbang tanpa kita bias. Tapi bila kita nak cakap macam ni, kadang-kadang kita risau sikit. Kadang-kadang takut nanti orang kata kita benci agama kita, kita salahkan agama kita rendahkan agama kita. Tak, bukan. Sebab kita sayang. Sebab kita tak nak benda tu merebak. Jadi kita kena sama-sama tingkatkan kesedaran masyarakat bahawa umur seseorang jadi gay, lesbian ikut clinical studies adalah 12 sampai 18 tahun. 12-18 tahun ni lah menentukan dia terlibat ataupun tak. Jadi 12 sampai 18 tahun ni anak-anak kita kebanyakan dekat asrama. Sebab tu kalau digoda, diliwat, diberi hadiah, lepas tu ada persekitaran, sosialisasi, dah lama rosak akhlak tu, ya. Dah lama jadi gay, lesbian tu. Lepas tu tahap yang kedua dalam clinical psychologist counselling adalah semasa 18 sampai 20 tahun tu. 18 sampai 20 tahun, 30 tahun tu adalah sama ada pengukuhan ataupun penghapusan untuk kekalkan identiti tu. Jika dia sedar, dia bersalah, dia rasa insaf, dia jumpa dengan orang yang baik, kasih sayang, bimbingan, dan dia kembali ke pangkat jalan. Jadi kefitrahan. Tapi kalau dia masuk dalam golongan dia, situasi dia, geng-geng dia, susah nak sembuh, ya. Sebab tu saya ada satu klien, dia gay. Saya tanya dia macam mana awak boleh jadi gay. Dia kata saya dulu sekolah asrama tingkatan 1. Masuk sekolah asrama tu saya takut banyak kes bully, dia kata. Kan lepas tu ada satu abang, tak apa, awak jadi adik angkat saya. Saya jaga awak. Siapa-siapa nak kacau awak, nak bully awak, nak ragging awak, bagi tahu saya. Saya abang angkat awak. Jadi abang angkat dia ni selalu jaga dia, makan dengan dia, bagi hadiah dia, lindungi dia. Jadi dia rasa selamat dengan abang angkat tu. Lepas tu abang angkat tu malam-malam datang tidur dengan dia. Lama dia sayang abang angkat tu. Lepas tu abang angkat tu protect dia. Lepas tu abang dia buat grooming seksual. Pegang tangan dia, pegang bahu dia, cium dahi dia. Lama dia rasa macam tak apa selesa, tapi dia rasa disayangi. So mak ayah dia tak ada. Mak ayah dia tak peluk dia, tak jaga dia. Lepas tu lama-lama tu abang angkat dia tu liwat dia. Liwat sekali, dia heran kenapa berlaku begitu. Lepas tu liwat lagi. Tapi dia rasa dia tak ada siapa-siapa yang protect. Dan orang tak tahu apa yang berlaku dekat asrama tu. Warden tak tahu. Dan akhirnya lepas 4, 5, 6 kali, maka dia rasa satu ketagihan. Sebab tu jika orang yang diliwat banyak kali, biasanya kita akan tanya satu benda. Awak rasa marah, geram, ataupun awak dah mula ketagihan? Kalau dia kata saya rasa seronok lah, oh saya sangat risau, dia akan jadi gay tu. Sebab tu kita kena cegah awal, ya. Dan akhirnya dia jadi seorang yang gay yang bottom, ataupun gay yang berperanan sebagai perempuan yang diliwat walaupun dia sebenarnya tak ada hormon perempuan.
dia tak ada hormon nak jadi perempuan, tak ada. Tetapi sosialisasi tu, sebab diliwat dan akhirnya dia jadi ketagih, dia jadi suka, dan akhirnya dia berbentuk jati diri dia, proyeksi dia sebagai seorang perempuan. Sebab tu persekitaran, sosialisasi, psikologi, kasih sayang, kesempurnaan, kecantikan tu lebih penting daripada hormon tu. Sebab tu jaga baik-baik, tenang-tenangkan, lengkapkan psikologi beri kasih sayang tu lebih penting. Okay, jelas Okey. Dan akhirnya dia sampai umur tingkatan 5 tu dia diliwat, dia ada pasangan dia, so abang dia pun angkat, dia pun kadang-kadang pasing-pasing kepada abang yang lain. Dan akhirnya tapi dia tetap berjaya. Dia masuk universiti, dia ambil master dalam bidang engineering, teknologi. Lepas tu dia buat master, ada pula gay lain yang sponsor dia bagi kereta, hadiah dan sebagainya. Bawa dia pergi bercuti. Kesian kat dia, ya. Saya tanya kat dia, contoh nama dia Ali kan. Ali, awak nak berubah tak? Nak, dia kata. Tapi susah nak berubah, dia kata. Awak tengok perempuan steam tak? Dia kata. Kadang-kadang steam, dia kata. Jadi maksudnya naluri lelaki tu masih ada. Tetapi dia kata, mak dia pun kata, awak ni umur dah 30 lebih, buat master, ada kerja, kahwin lah, mak dia kata. Tapi perasaan kahwin tu tak kuat, dia kata. Jadi dia boleh sembuh, dia kata. Tapi dengan satu syarat saja. Itulah masalah gay lesbian ni, yang bukan sebab hormon tapi sebab sosialisasi dia tu, dia boleh sembuh. Tapi dalam pengalaman saya, satu je punca, satu saja, dia kena keluar daripada kelompok dia. Dia kena keluar daripada kawan-kawan dia yang sama-sama gay, lesbian, LGBT ni. Maka dia bersendirian, berhijrah, bina balik kejantinaan, minat laki, minat perempuan yang benar-benar jantina, akhirnya bercinta boleh. Tapi kalau dia masuk balik dalam grup dia, digoda oleh pasangan dia, diberi hadiah, dirangsang, susah. Susah nak sembuh. Sebab itu dia kena keluar daripada kumpulan tu. Tapi ahli kumpulan tu cari dia, susah nak sembuh. Sebab itu penyembuhan ni boleh tapi susah. Jadi sama-sama kita buat pencegahan lah, ya. Kita buat kesedaran. Okey. Jadi bila kita dah faham tadi, faktor utama LGBT, gay, lesbian, bisexual, transgender adalah hormon. Tetapi hormon ini ada satu kecenderungan, dan tapi pengaruh yang kedua yang lebih kuat adalah faktor persekitaran tu sendiri. Persekitaran bila dia diliwat dan dimenyaksikan, dan akhirnya dia akan menyebabkan kecenderungan kepada perkara itu, ya. Jadi kita kena jagalah, ya, benda-benda ni supaya tak berlaku. Sebab tu saya sebut AIDS, HIV di universiti meningkat, dan kebanyakan adalah aktiviti LGBT. Tetapi mereka tak berlaku dekat universiti biasanya. Mereka bermula sebelum universiti. Universiti ni terima je, kan? Sebab tu kita kena cegah awal. Okey, yang ketiga, LGBT ni berlaku ialah kerana kestabilan emosi dan psikologikal dia. Sebab itu saya ada seorang klien. Dia ni muka dia cantik, comel, dan dia seorang yang lembut sikit. Tapi tak lembut sangat. Tapi dia macam lemah lembut. Kalau orang tengok dia ni bersopan santun, baik, kan? Tapi dia kata waktu kecil-kecil dia tak dapat kasih sayang bapak dia. Bapak dia sangat garang. Bapak dia suka cerkah dia. Bapak dia suka pukul dia. Ingat, anak-anak ini, terutama anak perempuan, dia nak kasih sayang bapak. Dia nak bapak dia sembang dengan dia, peluk dengan dia, bergurau dengan dia. Jadi kalau anak perempuan, dia nak kasih sayang, kelembutan, dia tak dapat dari bapak dia. Dia sangat frust, dia sangat stres, dia sangat tension. Dia boleh dapat depression nanti. Sebab tu manjakan anak perempuan, jiwa dia lembut. Awak nak apa, marah-marah anak perempuan, tak boleh. Termasuk juga anak lelaki pun sama juga. Kena manja, sembang. Termasuk anak lelaki yang ada hormon sikit, yang lembut ni. Jadi bila dia tak dapat, bapak dia marah dia, tengking dia, kasar dengan dia, pukul dia. Jadi dia marah. Dia tak dapat merasai pelukkan seorang ayah. Dia tak ada the father figure. Lepas tu, lepas SPM tu, dia kerja sementara dekat satu pasar raya. Dan bila kerja kat pasar raya tu ada satu gay bottom ni, yang biasa gay lah.
Tengok dia suka dengan dia. Lepas tu bagi dia hadiah, rapat dengan dia, tanya khabar, dah makan belum, minum belum. Lepas tu suka dengan dia, dia kata kat saya dia dapat hadiah iPhone. Jadi dia sukalah. Lepas tu satu hari tu laki ni ajak dia pergi cuti, laki ni suka peluk dia, sex grooming. Lepas tu cium dahi dia, dia kata kat saya, Prof, bila lelaki ni berusia dalam 40-an cium dahi saya, ya Allah Prof, dia cium dahi saya rasa badan saya bergegar, saya rasa badan saya happy, seronoknya, ya Allah. Saya tak pernah dapat pelukkan seorang bapa saya tak pernah cium saya. Bila lelaki tu cium saya seronoknya, bestnya, gembiranya. Sebab tu cium anak awak, peluk dia, biar dia dapat psychological tu. Kalau tak dapat nanti dia cari kat orang lain, dia boleh jadi gay nanti. Dan akhirnya lelaki tu buatlah hubungan seks sebagai bottom yang meliwat dia. Dalam mana dia pun suka, happy, gembira, dia rasa ada kekasih yang sayang dia, kesian. Ini adalah faktor-faktor psychological, emosi yang tak dipenuhi. Cawan kasih sayang dia tak penuh. Jadi dia tunggu orang saja ambil kesempatan pada dia. Sebab tu tak boleh macam tu. Tapi macam mana klien dia jumpa saya ialah bila dia frust. Dia ingatkan lelaki ni yang umur 40 lebih ni sayang dia. Jadi kekasih gay, laki suka laki. Dia pun sayang lah. Dia kata, Prof, saya cinta mati dengan dia, saya serahkan semuanya pada dia, saya sangat happy, gembira dengan dia. Tapi satu hari tu dia frust. Rupanya pasangan gay ni ada gay lain, termasuk gay daripada Indonesia. Saya frust, dia marah, dia sedih, dia rasa suicide thought, dia ambil pisau, dia self harm, dia kelar tangan dia. Dan orang gay yang frust ni, saya tengok lebih frust pula daripada bercinta dengan perempuan. Maksudnya naluri percintaan tu dia hampir sama je kan, tapi cuma lari daripada kefitrahan. Sebab tu cegahlah, elaklah ya, janganlah jadi begitu. Dan satu saya jumpa orang gay ni, yang lesbian ni, bila dah ada penyakit ya, depression, anxiety. Biasanya kalau kena AIDS ke, mesti ada depression, mesti ada anxiety, mesti ada suicide thought. Nak tuju baguna tu normal. Sebab tu kawan saya jadi pegawai psikologis, kaunselor di hospital. Dia pun cakap benda yang sama. Banyak orang-orang muda yang dapat HIV dan AIDS ni melalui gay, biasanya pasti ada depression, anxiety. Saya jumpa bipolar, suicide thought, self-harm. Nak tuju baguna tu normal, kesian. Kerana mereka berlaku konflik identiti, menyesal, marah dan sebagainya. Ya. Sebab itu, gay berlaku adalah daripada liwat. Maksudnya, mereka meliwat menggunakan saluran dubur ataupun anal tu. Ya. Tak boleh tu. Sebab macam perempuan, dia melakukan persetubuhan melalui vagina tu. Rahim tu kan. Vagina. Dan vagina perempuan memang dicipta untuk persetubuhan. Sebab dia dinding dia lembut, dia anjal. Jadi dia tidak ada masalah. Vagina perempuan tu memang untuk persetubuhan. Tetapi saluran dubur anal lelaki tu bukan untuk persetubuhan. Dia adalah saluran najis, ya. Dia ada sangat banyak kuman, bakteria, virus kat situ, dan dinding dia agak kasar. Dinding dia agak kasar. Sebab tu kebanyakan orang ni kalau membuat hubungan anal ni, gay ni, mereka kadang terpaksa minta bantuan lotion, ya, gel, sebab dia kata kasar, sakit. Jadi bila dia buat persetubuhan tu, memang dalam psychological dia akan rasa nikmat tu. Mula-mula mungkin dia trauma, dia sakit, tapi kalau berterusan dan tambah pula dengan attach emosi kasih sayang tu, lama-lama dia rasa nikmat tu. Tapi sebab anal ni dia tak sesuai untuk persetubuhan, dia kasar, tapi dia tetap mengeluarkan satu cecair. Cecair jadi macam licin tu. Tapi cecair ni sangat kotor, sangat banyak bakteria, dia sangat banyak virus. Sebab dia adalah salur kepada pembuangan air besar tu. Dan satu lagi, dia berdinding tu kasar, keras. Dia sangat mudah untuk menyebabkan luka. Dan luka tu sangat halus, dia macam bercala. Sebab tu dia sangat mudah menyebabkan virus, HIV,
AIDS, HPV, Genora, Syphilis dan sebagainya. Jangan buatlah. Itu itu bukan saluran kefitrahan tu, ya. Kesian kan. Jadi jangan jadi begitulah, ya. Jadi kalau sedar Tuhan beri kita peluang untuk berubahlah, ya. Janganlah jadi begitu lagi. Kembalilah ke fitrahan. Sebab tu ada satu kes bila dia diliwat secara paksa oleh bapa dia sendiri. Bapa dia liwat dia. Akhirnya dia sangat marah, trauma sampai dia terbuang air besar kan, ya. Tapi kena pukul lepas tu. Kesian kat dia. Dan dekat Netflix ada satu filem tu, dokumentari tu. Kisah bapa dia liwat anak dia. And then abang dia peliwat dia. Dan dia sangat marah. Akhirnya dia berbunuh bapa dia, adik-beradik dia tu. Dan tapi akhirnya dia dihukum. Kat Netflix tengah viral sekarang. Apa nama filem tu? Sebut. Saya lupa nama filem tu. Orang dah beritahu saya. Ya. Okey. Jadi bila kita dah faham tu, ya, hati-hatilah, ya. Sebab kita ingat satu benda tau, ya. Dalam kehidupan ini, kita nak buat apa Tuhan beri. Sebab Tuhan tu maha kasih sayang, Tuhan tu maha memberi. Awak nak buat apa Tuhan beri. Awak nak jadi gay apa Tuhan bagi, awak nak jadi lesbian apa Tuhan bagi, awak nak jadi bisexual apa Tuhan bagi. Tuhan bagi saja. Cuma Tuhan tanya satu soalan saja. Sanggupkah kau menanggung akibatnya? Sebab Tuhan maha kasih sayang. Tuhan maha memberi. Kalau jika Tuhan ni maha memberi, Tuhan ni beri yang baik, jadi tak maha lah. Jadi maha ni maksudnya Tuhan beri baik, Tuhan beri buruk. Yang buruk pun Tuhan boleh beri, yang baik pun Tuhan boleh beri. Sebab Tuhan ni maha. Cuma Tuhan tanya satu soalan, sanggupkah kau tanggung akibatnya? Sebab tu kalau awak nak pergi terjun bangunan, nak bangunan terjun, boleh tak? Boleh, mati awak. Kalau awak nak pergi kat tengah highway, kereta, lori dah laju tu, berdiri tengah highway kena langgar, boleh tak? Boleh, mati awak. Ataupun awak nampak tiang elektrik, awak nak pergi langgar tiang elektrik, boleh tak? Boleh. Pergilah langgar tiang elektrik, Tuhan benarkan. Cuma Tuhan tanya satu soalan, sanggupkah kau menanggung akibatnya, diri sendiri, kefitrahan, masyarakat, kehidupan? Kalau sanggup silakan. Jadi jangan buat benda buruk lah, ya. Jangan langgar tiang lah, ya. Langgar tiang sekali tersedar sakit dahi, cukup lah. Jangan langgar lagi. Kita menganiaya diri sendiri. Sebab tu apa yang Tuhan nak pada kita sebenarnya, Tuhan nak kita bertanggungjawab dengan perbuatan kita. Tuhan nak kita ambil responsible dengan setiap pemikiran, perasaan, perbuatan kita. Jadi bertanggungjawab dengan perbuatan kita. Sebab tu wujudnya istilah dosa dan pahala, balasan, hukum karma. Sebab kita kena bertanggungjawab dengan perbuatan kita. Itulah Tuhan menjadikan alam ini, bumi ini sebagai sekolah. Tuhan sedang sekolah kita. Tuhan sedang mendidik hati kita. Tuhan sedang menyekolahkan kita. Semua benda baik dan buruk itu adalah sekolah untuk Tuhan jadi kita lebih matang, lebih baik, menghargai kehidupan, laluan yang betul. Jadi cepat-cepatlah ambil pengajaran. Janganlah terus buat benda-benda salah berterusan. Nanti dapat benda-benda buruk. Nanti teruk nanti. Kesian kat diri kita. Sebab Tuhan benarkan saja, tapi kita yang menanggung akibatnya. Okey. Dekat TikTok, siapa yang tengok saya, tolong-tolonglah share, komen. Supaya benda ni dapat banyak manfaat dan akhirnya masyarakat kita sedar, ya. Okey, jadi kita dah faham tadi. Okey, contoh ada satu lagi klien saya ni, apabila dia buat hubungan gay, maka dia sering dihantui oleh HIV, AIDS, ya. Sebab dia kata ada satu kawan itu kena AIDS, dia kata. Kena HIV. Lepas tu dia pun takut. Bila takut, dia sentiasa mengambil ubat yang anti-HIV tu, anti-AIDS tu. Dia PrEP namanya tu. Jadi dia sentiasa makan, hari-hari dia makan. Dan dia dapat anxiety sebab dia takut dapat penyakit tu. Sebab tu ingat satu benda lah, ya. Apabila kita lari daripada kefitrahan, kita buat benda-benda tak baik, bisexual, maka kita sangat mudah dapat HIV, AIDS, HPV, Genora, Syphilis dan sebagainya. Sebab itu ada satu kes, ya, dekat luar negara dulu saya baca. Kes, saya tak ingat nama dia.
Tapi lama dululah saya ajar subjek tentang deviant social, tentang contoh seorang ini nama dia David. David ni dia adalah seorang gay professional. Gay professional ni maksudnya seorang intelektual professional, tapi dia masuk komuniti gay dekat US. Maka mereka kan buatlah gay, buat pesta seks dan sebagainya, dan mereka sangat mementingkan hubungan seks yang sihat. Tetapi dalam umur 27 tahun tu, dan kata David ni, dia bermula sejak umur belasan tahun, dan semasa umur 27 tahun tu, tiba-tiba David ini mendapat AIDS. Dia mendapat HIV. HIV ni boleh ada dalam badan kita selama bertahun-tahun, 10 tahun, 11 tahun, 15 tahun, sehinggalah HIV ni menjadi AIDS. Sebab itu orang tu nampak sihat, tenang, happy, tapi dia tak tahu dia pembawa HIV tu. Tunggu masa saja dia AIDS. Apabila antibody dia lemah, dan HIV ni boleh merebakkan pada orang lain. Jadi bila David ni, seorang gay profesional ni, kena HIV ni, dia marah, dia stres. Kenapa saya kena HIV? Kenapa saya kena HIV? Kenapa orang lain tak kena? Kenapa hidup saya musnah? Kenapa keadaan saya jadi begini? Jadi dia frust, dia marah sebab dia kena HIV, dia depression, dia anxiety, dan akhirnya dia ada satu kenekatan, iaitu dia kata, alang-alang saya kena HIV, biar semua orang lain kena. Biar semua orang lain kena. Alang-alang saya mati, biar semua mati. Lalu David ini telah buat hubungan seks dengan lebih daripada 250 orang gay. Maksudnya dia telah sebarkan HIV kepada 250 orang. Dan akhirnya ramai orang kena HIV, dan mereka tersedar, dan mereka buat report polis. Dan akhirnya David ni ditangkap atas alasan dengan sengaja untuk menyebarkan HIV. Salah lah tu. Mana boleh sengaja. Dan rosak komuniti gay tu. Dan sorry to say, saya jumpa dengan banyak klien. Dan kebanyakan klien yang kena HIV AIDS, mereka ada mentaliti yang sama. Mereka marah, stres, dapat depression, anxiety. Alang-alang saya kena HIV AIDS, biar semua orang kena. Biar semua orang hancur. Sebab mereka lah punca saya dapat HIV. Biar semua orang kena. Inilah punca HIV AIDS meningkat. Akhirnya ramai orang kena. Sebab tu jangan terjebak lagi lah, jangan buat lagi lah, ya. Jadi bila dia takut itu, dia sentiasa takut, tapi dia buat hubungan songsang, dia takut, dia buat lagi, dia makan PrEP, ubat anti HIV tu, dan akhirnya benda-benda buruk berlaku pada dia. Hormon dia pun tak stabil, hidup dia pun tak keruan. Kesian. Jadi cegahlah, elaklah, janganlah buat, nikmatilah hidup ni. Ingat satu benda lah, ya. Hidup kita ni sementara je. Hidup ni sekejap saja. Pejam celek, kita dah umur 20 tahun. Pejam celek, dah kerja. Lepas tu tidur malam siang, dah 40 tahun, 50 tahun. Pejam celek, dah nak pencen. Hidup ni pantas, hidup ni sangat cepat. Nikmatilah kehidupan, binalah memori-memori indah. Lahirkanlah generasi-generasi yang baik, buatlah kebaikan. Hidup ni sangat pantas. Lepas tu jangan buat benda salah lah, ya. Nanti kita menyesal, tak ada memori-memori indah, diigau oleh benda-benda buruk. Kesian pada diri kita. Sebab tu ingat satu benda lah, ya. Perjalanan yang paling pantas dalam dunia ini bukan naik train. Yang paling laju tu. Bukan naik kapal terbang, bukan naik roket. Perjalanan yang paling pantas dekat dunia adalah kehidupan. Sedar tak sedar kita dah dewasa. Ingat balik sekolah kita zaman sekolah menengah dulu, cepatnya. Ingat balik sekarang kita kat universiti, cepatnya. Ingat balik kita masuk universiti, cepatnya. Ingat balik kita baru masuk kerjaya, cepatnya. Ingat balik, tak lama lagi aku nak pencen. Anak kita dah besar. Anak kita dah handsome, dah cantik. Jadi bila anak-anak kita dah handsome, dah cantik, maksudnya anak-anak kita akan mengambil tempat kita. Mereka akan meneruskan kehidupan dekat dunia, menjadi cahaya alam, menjalankan tugas tanggungjawab. Maksudnya tugas kita semakin habis. Sikit lagi kita kena kembali kepada Tuhan, kembali kepada kepangkuan Tuhan. Kerana tugas kita dalam kehidupan ni semakin habis.
Jadi gunakanlah masa ini sebaik-baiknya. Memang itu kitaran kehidupan. Kita tak boleh tongkat langit. Sebab tu ciptalah memori-memori indah. Ya, sebab itu sorry to say lah ya. Orang yang sangat teruk jadi gay, lesbian, LGBT ni, mereka tak lagi memikirkan zuriat, anak-anak, tak ada lagi tu. Dalam dunia tak ada tu. Dia hanyut seronok, dapat kepuasan dalam dunia dia. Rugi. Kahwinlah secara fitrah, laki kahwin dengan perempuan, perempuan kahwin dengan laki. Jadilah fitrah. Bergaduh, gelak, ketawa, berkelahi, senang, susah bersama-sama. Fitrah, ada anak, rasa pengalaman indahnya mengandung, indahnya mabuk, uek kan. Indahnya dapat melahirkan anak, menyusukan anak. Kembalilah fitrah. Indahnya seorang bapa dapat anak, cium anak dia, basuh berak anak dia. Lepas tu hantar anak ke sekolah tadika, anak menangis, bawa anak balik rumah, peluk, pergi makan, hidup keluarga, fitrah laki, perempuan, anak-anak. Lepas tu hantar anak ke universiti, bestnya, seronoknya, memori membesarkan anak, melahirkan anak, hantar anak sekolah, anak menangis, pergi tadika, hantar ke universiti, lepas tu anak berkahwin, seronok. Itulah nikmat dunia. Awak nak apa lah hidup ni? Kembalilah kepada fitrah. Nikmatilah kehidupan. Itulah benda yang paling nikmat dalam kehidupan kita. Ya. Jadi jangan jadi gay, lesbian, bisexual, transgender. Dan jika dah terjadi, pelan-pelan cubalah keluar daripada lingkungan, baiki diri, buat pilihan yang betul. Ingat, dalam kehidupan ini, awak nak jadi apa pun Tuhan benarkan. Awak nak meliwat orang ke, Tuhan benarkan. Awak nak jadi gay ke, lesbian ke, Tuhan benarkan. Awak nak tajuk bangunan pun Tuhan benarkan. Sebab Tuhan Maha memberi. Cuma Tuhan tanya satu soalan saja. Sanggupkah kau menanggung akibatnya? Sama juga bisexual. Bisexual ni dia berbilang pasangan. Dengan lelaki boleh, dengan perempuan boleh. Kejap dengan perempuan tu, kejap dengan perempuan ni. Jadi dia boleh menyebabkan penyakit HPV, HIV, gonorrhea, sifilis dan sebagainya kan ya. Sebab tu dalam dunia ini kehidupan berpasangan yang paling baik, yang paling normal adalah satu pasangan saja. Satu laki, satu perempuan. Sejati, setia. Itu paling baik, itu paling selamat dalam kehidupan. Ya. Sebab itu macam poligami kan. Poligami memanglah halal di segi agama, dibenarkan kahwin sampai 4, kahwin cerai. Tapi ingat satu benda, jika awak ada penyakit sifilis, gonorrhea, HIV, HPV ya, yang menyebabkan masalah-masalah rahim dan sebagainya tu, dia boleh merebak juga ya. Sebab tu kejap pergi dengan perempuan ni, isteri pertama, lepas tu buat pula dengan isteri yang kedua, lepas tu buat pula isteri yang ketiga, buat pula isteri yang keempat. Jika isteri yang kedua tu ada HIV ataupun HPV ataupun sifilis, gonorrhea, habis semua isteri dia kena. Sebab tu orang yang kahwin banyak ni minta maaf, dia kena kerap buat ujian HPV. Pergi Google apa tu HPV. Bukan HIV, HPV tu. Dan HIV dan sifilis dan gonorrhea, dia kena buat tu ya. Okey, kejap. Sebab dalam prosedur kita asyik cek penyakit AIDS, HIV. Itu perlu. Tapi penyakit lain pun tetap berbahaya. Dan kita kena cek untuk menjaga keselamatan dan kesihatan dan kesejahteraan hidup kita. Sebab kalau kita kena penyakit tu, kesian kita, menderita kita, anak-anak kita ya. Bukan nak merendahkan, bukan nak menafikan apa-apa, tapi kesedaran kita kena faham benda tu. Dan tak salah kita menjaga keselamatan kita. Sebab tu I love myself sangat penting. Okey, siapa yang jelas buat thumbnail? Sebab itu status halal ya.
Berkahwin banyak status halal tu halal dari segi agama. Tetapi bukan jaminan tak dapat HIV, HPV, syphilis, gonorrhea. Jadi hati-hatilah, self love lah. Pergilah jumpa doktor, buatlah rawatan berkala, sayangilah diri awak, ya. Okey, jadi kita dah faham tadi LGBT adalah lesbian, gay, bisexual, transgender dan tambah lagi Q. Dan punca LGBT yang pertama adalah hormon. Tapi hormon ni dia jika tak ada proses sosialisasi, psikologikal dia stabil, maka dia tetap jadi lelaki sejati, perempuan sejati, boleh ada keluarga dan sebagainya. Cuma jangan ada pengaruh persekitaran, diliwat, psikologikal tak stabil dan akhirnya dia akan menyebabkan jadi LGBT. Ingat, lelaki yang lembut tapi jadi lelaki, berkahwin, ada anak, dia boleh ada anak yang ramai, sangat sayang keluarga dia, membebelkan ahli keluarga dia, concern dengan keluarga dia, anak-anak dia sangat berjaya. Sebab tu ada satu pelajar saya, dia lembut sikit. Bila saya cerita tentang LGBT, dia jumpa saya, dia kata, "Prof, saya lembut tapi saya bukan LGBT. Tapi orang suka main-mainkan saya." Saya faham, dia kata. "Awak minat tak perempuan?" "Minat, saya minat dengan perempuan. Saya memang ada hati dengan perempuan dan saya ada perempuan yang saya minat. Pergi dengan perempuan tu. Pergi kawan dengan dia. Cuma awak jaga diri awak supaya awak tak digoda." Macam mana digoda nanti? Bila dia rapat, dia bagi hadiah, dia bagi good morning, selamat pagi, dia belanja makan, tak ada duit dia transfer, dia bagi hadiah, dia peluk, dia pegang, dia cium, dia peluk. Set grooming, lama-lama tu awak rasa macam seronok, happy, bahagia. Dan akhirnya bila dia cium, dia peluk awak sedang selesa, makin selesa. Akhirnya dia buka baju awak, dia buat tu, dia buat ini. Dia bagi awak gambar-gambar, video-video lucah, gay, lesbian. Dan akhirnya awak akan terpengaruh nanti. Dan awak tak tolak dan akan jadi ketagihan. Sebab tu dalam psikologikal, jika orang tu diliwat secara paksa, dia boleh jadi traumatik. Sakit traumatik tu. Sebab tu antara punca masalah kesihatan mental, depression, anxiety, PTSD adalah masalah gangguan seksual ataupun sexual harassment ataupun penderaan seksual waktu kecil. Sebab tu siapa yang pernah kena liwat ke, kena rogol ke, sexual harassment ke, ya, waktu kecil, dan benda tu awak marah, awak tak suka, sorry to say lah, ya. Bila besar biasanya pasti ada PTSD. Pasti ada depression. Pasti mengalami mimpi-mimpi ngeri. Dan kadang-kadang mereka ni susah nak kahwin. Ada isu trust. Kesian. Pergi terapi, self-love, lepaskan benda-benda silam, healing. Awak boleh sembuh. Banyak boleh sembuh. Kata dia mempengaruhi personality tu. Dan antara tanda dia ialah dia banyak mimpi ngeri, tak tenang, cepat trigger. Dan kadang-kadang tak nak kahwin. Kalau kahwin pun mereka tak boleh melakukan hubungan seks. Sebab tu ada satu kaunselor ni, dia telefon saya. Dia kata, "Prof, saya ada satu klien. Klien saya ni nak kahwin bulan 10. Tapi bulan 5, bulan 6 ni dia menangis-nangis dah. Saya tak nak kahwin sebab kecil-kecil dulu saya kena gangguan seksual. Saya tak beringat macam mana gangguan seksual tu berlaku. Tapi bila flashback saya takut, tangan saya mengeletar, dada saya berdebar. Saya takut saya kahwin, saya tak nak kahwin, saya tak nak benda tu berulang. Saya tak nak memori tu, trigger tu datang, saya takut." Menangis-nangis nak kahwin. Sebab takut nak kahwin, sebab ingat memori dia dicabut waktu kecil. Itu satu kes dia tahu betul berlaku. Jadi kaunselor tu nak buat apa? Saya kata, "Awak belajar CBTH. Dan CBTH kita dah ajar dah teknik-teknik tu. Oh, saya boleh ikut CBTH. Cepat-cepat ikut CBTH." Sebab tu kaunselor, psikologis pergi ikut CBTH. Yang saya gubal tu, kita ada 95 teknik. 50 teknik kognitif dan 45 teknik behavior. Macam mana untuk bongkar, bangunkan, berdamai dengan inner child, lepaskan kisah silam. Kita dapat tolong ramai orang tu. Pergilah tambah ilmu supaya ramai orang sihat, keadaan kesian masyarakat kita. Okey, dan satu lagi ialah mereka yang ada pengalaman sexual harassment waktu kecil tapi tak tahu. Bila dah kahwin saja, pegang-pegang tangan, peluk-peluk, cium-cium boleh. Tapi bila nak in saja untuk seksual, dia sakit, dia marah, dia ada debar-debar, dia tak boleh buat hubungan seksual.
Kadang-kadang sampai 2 tahun. Ada kes sampai 4 tahun. Ada 5 tahun. Ada 8 tahun tak boleh buat hubungan seks. Takut, ngeri, sakit. Yang sakit tu bukan fizikal tu. Yang sakit tu emosi tu. Tapi boleh sembuh. Dan saya sangat bersyukur. Ramai orang yang ada masalah ni sembuh. Boleh buat hubungan seks. Ada anak. Bila dia ada anak tu happynya. Saya rasa macam saya pula dapat anak. Boleh sembuh, happy. Dalam satu kes tu yang bantu kes pasangan tak boleh buat hubungan seksual sebab traumatik waktu kecil ni, bukan dibantu oleh kaunselor, bukan dibantu oleh psikologis, dibantu oleh ahli akrab yang menguasai pendekatan CPTH, MLT, macam mana dibuat pernafasan, relaxation teknik, imaginasi teknik, disensasi sistematik. Bagus. Sebab tu saya percaya satu benda lah ya, untuk menolong orang, yang penting kasih sayang. Apabila kita ada kasih sayang, kita jujur, sesiapa saja boleh bantu. Dan sorry to say, kes-kes macam ni sometimes kaunselor psikologis pun tak susah nak handle. Tapi ahli akrab boleh handle. Sampai beranak isteri dia tu. Ya. Dengan berapa teknik dalam CPTH. Okey. Okey, jadi kita dah memahami tadi ya. Sebab itu ada perempuan apabila dicabul waktu kecil, ada gangguan seksual waktu kecil, maka dia ada satu traumatik pada laki, dia benci pada laki, dia tak nak laki. Bila besar dia jadi lesbian. Dia rasa lesbian yang boleh melindungi dia dan dia seronok dengan lesbian, tapi tetap ada depression ke, anxiety ke. Ini yang disebut oleh saudara Ahmad Anwar tadi. Kes-kes traumatik waktu kecil yang terlekat jadi trauma, boleh menyebabkan seseorang tu jadi gay, lesbian, transgender dan sebagainya sebab pengalaman seksual yang menyakitkan menjadi trauma. Tetapi satu lagi kecenderungan dalam study, apabila dia diliwat ataupun dicabul, tetapi pengalaman trauma tu akhirnya menjadi kebiasaan ataupun ada attachment dengan emosi, kasih sayang, dijaga, sex grooming. Oh, ni bahaya. Nanti dia boleh jadi ketagihan. Dan ketagihan akhirnya menjadi gay, lesbian dan sebagainya. Ya. Okey, sebab tu saya sebut tadi, antara umur seseorang itu yang mudah menjadi gay, lesbian ni adalah semasa 12 sampai 18 tahun tu. Sebab dia adalah kerana perubahan akhir balik tu, peringkat umur tu, perasaan ingin tahu tu. Sebab itu, kalau ikut untuk mengelakkan benda ini, kalau kita belajar tentang teori psychoanalysis oleh Freudian, bapa psikologi moden tu kan, dia kata semasa berumur 2 hingga 7 tahun, seorang anak itu akan mula heran dengan identiti seksual dia. Yang laki dia kata, kenapa saya ada bentuk panjang? Yang perempuan, kenapa saya ada bentuk bulat? Lepas tu bila masuk, dia kena memahami identiti perbezaan tu. Lepas tu 7 sampai 12 tahun, mereka kena ada satu perasaan kebanggaan kepada jantina tu. Mesti bangga dengan jantina. Sebab tu anak lelaki mesti bangga sebagai anak lelaki. Dan anak perempuan mesti ada kebanggaan sebagai anak perempuan. Sebab tu mak ayah kena support, kena kembangkan emosi anak. Jangan confusekan anak dengan berbagai-bagai kaedah-kaedah yang menyebabkan anak confused dengan psychological dia. Sebab itu, anak perempuan bila dia bangga dengan kejantinaan sebagai perempuan semasa umur 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun tu, dia akan pergi ke awak, dia ambil lipstick awak, dia pun pakai lipstick. Dia pun ambil handbag awak, pakai kasut tinggi, cantik-cantik. Jadi kalau anak-anak awak pakai lipstick awak, pakai handbag, kasut tinggi, awak kata apa? Cantiknya anak mak, comelnya anak mak, cantiknya, bestnya, sayangnya, peluk dia, puji dia. Dia suka tu. Maksudnya, dia bangga sebagai perempuan. Maka dia akan berkembang sebagai anak perempuan yang sihat. Jangan marah dia. Jangan main lipstick. Kecil-kecil tak boleh main lipstick. Tak boleh pakai kasut tinggi. Tak boleh tu. Biar dia berkembang. Biar hormon kewanitaan dia meningkat. Biar dia bangga sebagai perempuan. Awak nak apa? Nikmati je lah. Enjoy je lah perkembangan dia. Dan dia suka mainan, anak patung, main masak-masak, beli peralatan-peralatan yang cenderung kepada keperempuanan. Biar hormon-hormon keperempuan dia meningkat. Lepas tu,
Begitu juga dengan anak lelaki. Anak lelaki semasa 2 hingga 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, dia kena bangga sebagai anak lelaki. Dia suka lasak, main atroman. Bila ramai-ramai tu dia kencing berdiri dan pancut. Macam kita lah dulu. Masa kecil-kecil dulu kan, siapa macam tu? Dia ramai-ramai pergi mandi sungai, lepas tu berdiri atas batang pokok, lepas tu mandi sungai berbogel, anak-anak kawan lelaki dia ni lawan kencing. Siapa kencing paling jauh? Siapa buat macam tu angkat tangan? Itu adalah kebanggaan kepada kecantikan lelaki. Biar dia berkembang, main tembak-tembak, seronok, lasak, panjat pokok. Dan akhirnya dia bangga dengan kecantikan. Dan apabila lelaki bangga menjadi lelaki, perempuan bangga sebagai perempuan semasa pembesaran, 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun, maka dia akan dapat identiti kecantikan dia. InsyaAllah lah ya. Bila masuk 12 tahun, 13 tahun, dia susah nak jadi LGBT. Sebab tu mak ayah kena bantu. Sebab tu ada satu keluarga ni, dia kata dia teringin nak anak perempuan. Dia teringin nak anak perempuan. Tapi tak dapat, dia ada anak lelaki. Jadi dia suka pakaikan lipstick anak perempuan, anak lelaki dia. Dia pakaikan baju gaun. Dah lama budak tu confused. Dia ni lelaki ke perempuan? Lelaki ke perempuan? Dah lama dia jadi LGBT nanti. Jadi gay nanti. Gay perempuan, kesian kat dia. Ya? Jangan macam tu. Kemudian panggil pula nama anak dia Rahim. Panggil Rahimah. Rahimah datang makan. Tak boleh macam tu. Terimalah seadanya. Terimalah anak lelaki seadanya. Nikmatilah dunia lelaki dia. Terimalah anak perempuan seadanya. Kan? Kalau awak kata saya ada 6 anak. 6 anak saya semua anak perempuan. Sedihnya semua anak perempuan tak dapat anak lelaki. Tak apa, biar. Nikmati semua anak perempuan tu. Rezeki awak. Anak perempuan awak akan kahwin dengan lelaki. Bila kahwin dengan lelaki nanti, awak akan dapat 6 anak lelaki. Banyak anak awak nanti. Dengan syarat, layan menantu awak macam mana. Kasih sayang. Belai, beri keperluan, bersembang, bina memori indah. Dapatlah anak lelaki. Jangan risaulah kalau semua anak awak perempuan. Awak akan dapat anak lelaki jika awak layan dia macam anak. Macam tu juga kalau awak dapat semua anak lelaki. Jangan takut, awak akan dapat anak perempuan. Anak lelaki awak akan kahwin dengan perempuan. Happy, seronok, layan, jadikan anak. Okey, jadi balik kepada tajuk kita tadi. Anak lelaki mesti bangga sebagai kanak-kanak lelaki dan anak perempuan mesti bangga sebagai anak perempuan semasa berumur 2 sampai 7 tahun, 7 sampai 14 tahun. Dan kemudian bila dia masuk saja umur 13, 14, 15 tahun, ciri-ciri kecantikan ini akan wujud adalah bila lelaki minat perempuan, perempuan minat lelaki. Normal, biar dia bercinta, biar dia bercinta monyet, biar hormon tu datang. Jangan layan anak untuk bercinta, minat berlainan pasangan, tak boleh tu. Hormon tak stabil tu. Sebab tu ada ramai mak ayah, ramai cikgu-cikgu, ramai senyumpa ustaz-ustazah bagi dia kalau lelaki tu bercinta dengan perempuan, perempuan bercinta dengan lelaki. Semasa sekolah menengah tingkatan 2, 3, 4 tu, bagi dia macam dosa besar tu. Tak, bukan dosa besar. Itu kefitrahan. Biar dia berkembang. Biarlah anak perempuan awak minat lelaki, anak lelaki awak minat perempuan semasa remaja. Awak tenang, awak happy, awak tahu dia lelaki sejati, perempuan sejati. Tapi kalau lelaki minat perempuan, perempuan minat lelaki, habis kita. Susah hati kita, risau kita. Sebab itu ada satu perempuan ni, dia kata dekat saya, dulu masa dia daripada kecil, sekolah rendah sampai sekolah menengah, mak dia selalu cakap benda yang sama. Mak dia kata, kau sekolah kau jangan bercinta. Sekolah kau tak boleh bercinta. Sampai sekolah menengah, mak dia kata, jangan minat dengan lelaki, jangan minat dengan lelaki. Dia kata dia pergi sekolah, dia tengok ada lelaki tu, Syed tu handsome. Dia balik rumah, dia berkata kat mak dia, mak, Syed tu handsome lah. Mak dia terus juga mata, jangan minat lelaki. Mak haram kau bercinta. Mak tak benar kau bercinta dengan lelaki. Dan akhirnya ada perempuan goda dia jadi lesbian dia.
Itulah awak cakap jangan cinta laki, jangan minat laki, jangan cinta laki, jangan minat laki. Akhirnya minat perempuan. Jadi lesbian. Padahal muka awak nak apalah hidup ni? Itu fitrah, itu normal, biar. Cuma kawal, bimbing, biar dia bercerita, dia fresh, dia seronok, dia happy. Kita pun boleh rapat dengan anak, bonding, memori. Jangan halanglah, itu kefitrahan. Maksudnya dia lelaki sejati, biar dia berkembang secara normal. Ya? Sebab itu ada satu student saya, dia perempuan, dia dah masuk form 6 rendah. Masa form 6 rendah dia minat satu lelaki. Dia pun bercinta dengan lelaki, bukan bercinta apa pun, hantar surat, jumpa dekat sekolah sampai pegang-pegang buku, lepas tu kadang bersembang. Jadi bila ustaz dia tahu, ustaz dia marah. Ustaz dia kata, saya takkan saya haramkan ilmu saya takkan halalkan ilmu saya walaupun satu titik. Saya haramkan awak bercinta, awak tak boleh bercinta. Ya Allah, seolah-olah lelaki dan perempuan bercinta tu macam dosa besar. Bukan, itu kefitrahan, itu lelaki normal. Biar, bimbing. Awak tak bagi ni, buat juga belakang awak, kan? Sebab itu apabila laki minat perempuan, perempuan minat laki, semasa 12 sampai 18 tahun kita happy. Kita gembira, kita seronok. Maksudnya dia normal. Biar dia berkembang. Biar dia hormon dia berterusan. Sebab itu bagi parents yang berfikiran terbuka, anak dia balik sekolah, ya, kata kat dia, mak, saya tak kat sekolah tu ada satu lelaki, mak, nama dia Said, handsome, hidung dia mancung. Ya ke? Wah, bestnya lagi. Said ni dia pun suka sembang-sembang dengan adik. Dia suka kadang-kadang tu tanya khabar adik, tanya makan apa. Oh, bagusnya. Adik minat ke? Biasa-biasa lah mak, tapi saat tu minat adik. Tak apalah, kalau adik minat kawan je lah. Mak suka. Maksudnya psychological dia, kejantinaan dia berkembang normal. Betul galak kena bercerita. Jangan marah. Awak marah, dia takkan cerita sampai bila-bila. Awak hilang bonding time. Awak bilang kenikmatan, keseronokan pengalaman sama remaja dia tu. Nanti dia tak percaya pada awak. Balik rumah tanya, Ani, ceritalah mak pasal Said. Dia pun terus semangat. Mak, Said ni tunjuklah gambar. Dia pun tunjuk gambar. Ni mak, ni Said. Tengok-tengok. Handsome-nya Said. Segaknya dia. Kalau macam ni mak pun suka. Gelak. Lepas tu dia frust, dia menangis, dia meraung, dia berkongsi cerita. Siapa sini yang terbuka dengan anak dia bercinta pasal cinta monyet dia, dan dia menangis, dia frust, seronok, happy, best, enjoy dia memory. Siapa ada memory tu angkat tangan? Best, ya. Dan itulah masa time untuk kita bina hubungan dengan anak remaja. Jadi jangan berpegang tertutup lah, ya. Jangan jadi setengah orang yang bercinta minat laki tu macam dosa besar. Bukan. Itu perkembangan, itu kefitrahan, itu normal. Nikmati. Benda tu kalau awak tak terlepas, awak tak akan dapat lagi bila-bila masa dalam hidup awak. Dia datang dan pergi waktu, ketika, zaman dia sahaja. Nikmati, terbuka, enjoy, bimbing, kasih sayang. Awak nak apalah hidup ni, kan? Okey. Sebab itu, jika seorang, sebab itu dalam clinical psychology, saya sebut tadi, seseorang itu menjadi gay dan lesbian LGBT semasa perkembangan awal kanak-kanak dia tu, dia ada confuse, keliru kecantinaan. Sebab dia tak ada pengukuhan. Dan juga mungkin ada psychological dia yang tak cukup. Contohnya mak dia sangat garang. Ataupun dia pernah tak dapat kasih sayang bapak, tak ada figure bapak dia. Maksudnya kasih sayang dia terganggu lah, psychological dia tak complete lah. Ataupun mungkin ada sexual abuse, ya. Ada satu kawan saya tu, dia lelaki. Dia pasal kecil-kecil dia sering diliwat, tapi dia tak suka. Jadi bila besar dia tak nak kahwin, dia kata. Kasihan kat dia, ya. Dia diliwat oleh pak saudara dia. Tapi cara pak saudara diliwat dia tu, kan, mak ayah dia bercerai. Dia tak dapat kasih sayang daripada mak ayah dia, dan dipelihara oleh pak saudara dia. Dan pak saudara dia bela dia tu, dia punya abang saudara dia tu
bila mak ayah dia tak ada, dia suka pakaikan dia baju perempuan, gaun, pakaikan lipstick. Masa tu umur dia baru 4-5 tahun. Dia tak tahu apa-apa, dia ikut je. Lepas tu bila dia balik, mak saudara dia marah. Kenapa pakai baju perempuan? Kenapa pakai lipstick? Dia diam, tak tahu nak cakap apa. Sebab pak saudara dia suka buat dia macam tu. Dan malam-malam dia suka tengok dia punya seluar dia tu tak terbuka. Tapi seluar dia kena koyak. Macam kena gunting seluar dia. Dekat dia punya bontot tu. Dia tengok basah. Tapi dia tak faham apa-apa. Jadi bila dia dewasa sikit, dia faham bahawa dia punya pak saudara dia suka liwat dia malam-malam. Kesian kat dia. Lepas tu dia ada satu traumatik, dia trauma, dia dapat depression, anxiety, dia tak boleh tidur malam. Kesian. Walaupun dia ada umur 40 tahun, 45 tahun, dia cakap dia tak nak kahwin. Dan dia mengharungi kehidupan dia yang ada traumatik, depression, makan ubat anxiety, dan terpaksa jumpa doktor psikiatris dan pergi kursus saya untuk terapikan diri dia. Tapi dia sangat sayang mak dia. Dan jika ingat benda tu, dia sangat marah, dia sangat sedih. Sebab itu, banyak benda-benda buruk berlaku kerana childhood trauma, termasuk yang melibatkan gangguan seksual, percabulan. Sebab tu jaga anak kita lah ya. Okey. Termasuk juga ada satu kes tu, dia yang satu kes dekat pusat tahfiz tu satu klien saya bagi tahu mak dia hantar ke pusat tahfiz. Di pusat tahfiz ni rupanya ada satu grup ni, mereka memang gay. Jadi kerja gay ni dia suka liwat anak-anak yatim, anak-anak yang kekurangan dan tak ada mak ayah ni. Sebab mereka macam tak ada perlindungan, kesian. Jadi pagi-pagi tu dia kata, Prof, anak adik-adik yang umur 7, 8, 9, 11 tahun ni duduk tepi tu menangis pakai kain pelikat. Kenapa dia abang? Tapi dia tak faham istilah liwat. Abang rogol, abang tu rogol, abang tu rogol. Kesian. Sebab itu agama pasti dipantau, agama pasti dibimbing. Kita mesti cek semua tu. Tak ada jaminan benda tu tak akan berlaku dalam kehidupan kita. Ya, bukan kita benci agama, tapi kita kena sedar, ya, kesian budak tu. Lepas tu dia kata satu hari tu dia cuba perkosa oleh abang-abang dia. Kan, jadi abang dia pegang tangan dia, tapi dia keras kata, dia lawan, dia tumbuk, dia tongking, dia tapi teruk dia kata, dia kena pukul, dia kena tu sebab dia tak nak, dia menolak, dia melawan. Tapi teruk dia kena pukul, habis badan dia sakit-sakit lebam-lebam. Dan dia tak bagi tahu mak ayah dia. Dia tak bagi tahu mak bapak dia. Sebab bila kita hantar saja anak ke asrama, pusat tahfiz, bonding tu dah tak ada. Physical attachment dah tak ada. Dia tak akan cerita pada awak, percayalah pada saya. Dia takut awak dia hanya akan bercerita pada awak jika awak boleh pecahkan bonding tu. Duduk dengan dia, sembang dengan dia, peluk dengan dia, mandi dengan dia, sikat rambut dia, pakaikan baju dia, baru dia akan cerita. Tapi kebanyakan mak ayah tak buat macam tu. Sebab mereka ego, sombong dan serahkan kepada pihak lain. Dan akhirnya mereka menjadi gay, lesbian dia. Dan ada satu sekolah agama ni, saya tanya kenapa benda tu tak tersebar. Oh susah Prof. Sebab bila dah jadi grup gay ni, sebab ada diliwat ataupun meliwat dalam sekolah agama, sekolah tahfiz atau institusi tertentu ni, mereka sangat bijak untuk melindungi. Ataupun dengan bahasa lain, you makan, you simpan. You simpan, you makan. You lindungi I lindungi you. Maka dia pandai buat kerja, dia pandai simpan, buat waktu malam, sembunyi, cabul, liwat, dan benda tu tak terdedah, dilindungi, sama-sama melindungi sebab sama-sama tahu sangat bahaya. Rosak umat kita, rosak keturunan kita. Tolonglah sedar, pergi pantau, pergi tengok. Sebab tu sorry to say, apabila kita tengok ustaz-ustaz selebriti, kes-kes orang agama, kan, mereka ada kes liwat, kes cabul pelajar, itu semua sebenarnya 1-2% saja daripada isu sebenar. Isu sebenar banyak tapi tak dibongkar, sebab dibalut dengan agama, dibalut dengan keimanan. Jadi kita takut nak bongkar, kita simpan, dan akhirnya dia merosak, dia macam api dalam sekam.
Sebab tu saya mohonlah ya, saya merayu kepada pegawai-pegawai agama, pusat-pusat jabatan agama, sekolah-sekolah, asrama, institusi-institusi pemulihan yang melibatkan asrama ni pergi pantau, pergi jaga, pergi siasat, pergi buat penyelidikan, pergi ambush, pergi temu bual, tanya hak tu hak apa yang berlaku. Jika berlaku, cegah awal. Mak ayah pula jangan serah bulat-bulat pada institusi. Walaupun apa nama institusi tu, cek, bantu, tengok, tolong, tembusi emosi anak. Awak nak apa lah kehidupan ni? Kesian ya. Sebab tu saya lihat orang-orang yang diliwat ni kesian ya. Sebab tu waktu kecil dah akan jadi ketagih. Sebab tu kalau dia diliwat dan awak boleh tanya satu soalan. Bila saling diliwat, awak ada tak rasa ketagih? Kalau dia rasa, saya rasa macam ketagih pula. Susahnya hati saya, risaunya. Maksudnya dia dah mula cenderung menjadi LGBT. Dan tapi dia ketagih tu, dia ketagih sebagai gay bottom. Diliwat. Masa tu kalau dia tak diliwat, dia tak boleh tidur malam. Dia tak happy, dia ketagih. Maka dia akan diliwat hampir setiap malam. Sebab tu ada satu kes, satu sekolah asrama persendirian tu ya, yang berteraskan agama. Kaunselor dia bagi tahu saya, dia kata, Prof, ada satu klien saya ni, dia tingkatan 3. Dia datang jumpa saya, dia kata, Puan, saya ketagih diliwat. Dan hampir setiap malam ada orang meliwat saya. Dan orang tu berbeza-beza. Dan saya rasa yang saya kenal lebih daripada 20 orang meliwat saya. Dan jika mereka tak liwat saya tak boleh tidur malam. Saya ketagih. Jadi sekolah itu telah menghasilkan lebih 20 orang LGBT. Yang kesian. Sebab tu pergilah pantau, pergilah tengok. Janganlah serah sebulat-bulatnya pada semua pihak pengurusan. Mereka tu kan kena pengurusan tak tahu apa-apa. Warden tak tahu apa-apa. Sorry to say. Bukan tak tahu apa-apa. Mereka sibuk dengan mengajar, sibuk dengan kerja dia. Benda ni dibuat waktu malam, waktu sendiri, sembunyi, dilindungi. Benda tu tak terbongkar. Dan kita pun tak tanya hak tu hak apa yang berlaku. Ya. Saya cerita pengalaman saya dengan klien saya lah ya. Okey, jadi jelas kan? Okey, jadi akhirnya sebab itu bila dia sering diliwat dan dia ada rasa seronok, happy, gembira tu, lama dia sendiri yang akan buat sex grooming. Dia jumpa dengan satu lelaki, dia cium lelaki tu, dia goda lelaki tu, dia buka seluar lelaki tu, dia buat oral sex pada lelaki tu, dia ambil kemaluan lelaki tu nak masukkan dalam tubuh dia, anak dia, sebab dia nak, dia ketagih. Rosak. Itu yang berlaku kepada beberapa ustaz selebriti. Saya baca kes-kes dia kan. Baca benda berlaku sebab dia ketagihan tu. Sebab benda tu jadi normal dia. Dia tak dapat tidur malam tu. Sebab itu jaga pencegahan. Sebab tu dalam banyak research, empirical, clinical adakah LGBT, gay, lesbian ni boleh dipulihkan? Jadi jawapan dia, boleh pulih tapi agak sukar. Kerana dia telah jadi satu kecenderungan seksual dan otak dia ada sikit hormon, otak dia dah lain sikit dan sosialisasi lain sikit dan akhirnya mereka mudah terdedah kepada berbagai penyakit dan distigma, diabaikan oleh masyarakat, tak berkahwin, tak ikuti normal, tapi mereka akan terus buat aktiviti-aktiviti LGBT sebab kepuasan peribadi, keseronokan, kenikmatan. Kesian. Sebab tu pencegahan lah ya. Pencegahan lah paling baik. Dia boleh sembuh kalau dia keluar daripada grup dia. Tapi susah nak keluar grup dia. Ada satu kes tu kata, Prof, saya dah sembuh 2 tahun saya tak buat. Tapi tiba-tiba ada kawan saya cari saya. Dia goda saya. Kan? Lepas tu saya tak tahan. Saya ikut dia. Pergi dekat Fraser Hill. Pergi kat Fraser Hill. Ya Allah Prof, nikmatnya, seronoknya. Awak jadi balik ke? Itulah Prof, saya rasa berdosa pula. Jadi susah. Awak kena keluar daripada grup tu. Awak kena kahwin. Kalau awak kahwin pun, awak masih nekat. Mesti tinggalkan benda tu. Sebab ramai orang dia nak elakkan daripada label dia gay. Terutama gay yang bottom. Bukan gay yang top. Yang meliwat ni. Dia menjadi bisexual. Maka dia berkahwin. Jadi bila dia kahwin, dia sentuh isteri dia mungkin sekali, 2 kali, setahun je. Lepas tu dia tak sentuh lagi.
abaikan isteri dia. Walaupun isteri dia cantik, comel, dia abaikan. Ada yang tak sentuh isteri sampai kesudah. Setahun, 2 tahun sampai 8 tahun tak sentuh. Tapi dia kahwin hanya nak buktikan pada masyarakat bahawa dia tu normal. Tapi sebenarnya tak normal. Kesian isteri dia. Dan ada satu isteri ni, dia jumpa saya, dia bagi tahu, dia kata, "Prof, saya dah kahwin 2 tahun tapi suami saya tak pernah sentuh saya." Saya tanya kenapa, dan dia sengaja kerja outstation, nak kerja berjarak, balik sekali-sekala. Tapi dia suka orang puji kat isteri dia cantik dan sebagainya. Saya Prof, saya pakai seksi, saya pakai jarang-jarang, saya tunjukkan seksi depan dia, saya berjoget depan dia. Dia tak minat Prof, dia tak gairah. Dan akhirnya saya tengok dekat dia punya WhatsApp, dekat dia punya email, rupanya ada banyak gambar-gambar gay, rupanya dia gay. Saya tanya dia, saya marah dia. Dia kata benda tu bermula lama, dia susah nak buang. Tolong beri air masa untuk berubah. Tapi tak berubah pun, kesian. Ya. Sebab tu sial lah ya, banyak perempuan yang tersalah kahwin dengan gay walaupun muka handsome, walaupun baik. Ya, terutama jika gay bottom yang serius, yang memang stigma. Sorry to say, awak perempuan cantik macam mana pun, awak seksi macam mana pun, awak bogel depan dia, nafsu dia tak ada. Sebab dia minat dengan lelaki juga. Sama juga kalau perempuan yang lesbian, yang hardcore ni, dia macam mana pun dia tak mau lelaki. Dia rasa macam geli dengan lelaki. Dia macam rasa tak boleh langsung. Kalau paksa juga dia muntah. Kadang-kadang tu kalau perempuan tu dekat dengan dia, atau lelaki tu dekat dengan dia, dia berdebar, dia takut, dia gabra, dia serba salah. Kesian, ya. Tapi dia tetap menjaga, memelihara untuk identiti dia. Kesian. Sebab itu bagi orang gay, lesbian, kalau awak nak kahwin dengan perempuan, pastikan awak betul-betul bersedia nak berubah. Jangan nanya perempuan lah. Kalau awak tak boleh, belum bersedia, janganlah kahwin dengan perempuan tu. Kesian. Kesian dia, kesal hidup dia, sia-sia hidup dia nanti. Dia abaikan macam tu saja. Tak boleh macam tu, ya. Ingat, bila kita nanya orang, sakiti orang, buat jahat pada orang, kejahatan tu akan timpa pada diri kita juga. Okey, jelas Okey. Janganlah tak nak kahwin, follower child. Kahwinlah, doalah pada Allah, ya. Rasailah ada anak mengandung, anak tendang dalam perut. Cuma hati-hatilah, ya. Doalah yang baik-baik. Okey, jadi kita dah faham tadi, ya, punca LGBT adalah hormon, tapi dia mempengaruhi, tapi yang paling besar adalah pengaruh persekitaran. Sebab tu mak ayah, guru-guru kena pastikan tak terdedah, tak ada traumatik. Psikologikal dia, kasih sayang dia sempurna dan lengkap. Sebab tu dalam kajian klinikal dikaji otak, struktur otak dan hormon orang yang anak-anak yang didera fizikal. Dibagi hormon, dipukul, dan kanak-kanak yang diabaikan, tak diberi kasih sayang, tak diberi pelukan, sekolah tak pergi di masa hari ucapan, hari penyampaian hadiah, dan tak diberi sembang kasih sayang ni, maka dia pun dapat depression, anxiety. Dan bila dilihat otak anak yang pengabaian kasih sayang ni, dia punya struktur otak hormonnya sama macam orang yang didera fizikal dan emosi. Maksudnya kesan kesakitan pengabaian kasih sayang tu, diabaikan tu, tak dipeluk, tak disembang, macam sama macam didera fizikal. Jadi jangan pukul anak kita lah melalui pengabaian. Berilah kasih sayang, sembang, biar cawan kasih sayang dia penuh. Nanti dia akan berkembang sebagai manusia yang normal, ya. Dan kita kena ingat tadi, umur yang paling baik untuk berkembang secara sihat di segi psikologikal kejantinaan adalah semasa 2 hingga 7 tahun. Dia mesti bangga dengan jantina. 7 sampai 12 tahun dia mesti bangga dengan jantina dia. Tak ada lagi krisis konflik identiti dan tak mengalami benda-benda buruk dalam kehidupan dia. Dan 12 sampai 18 tahun dah menentukan sama ada dia jadi LGBT atau tak. Sebab tu saya sebut tadi, 12 sampai 18 tahun, anak kita dekat mana? Banyak dekat asrama, pusat tahfiz, sekolah agama. Tengok anak-anak concern, pergi siasat, bina repo. Kalau boleh membesar depan kita je lah. Sebab tu saya sebut tadi, kalau anak awak lembut-lembut sikit, manja-manja, muka comel, jambu, jangan hantar asrama lah.
nanti golongan-golongan ni aim. Dia liwat, dia beri hadiah, dia dekati, buat set grooming. Rosak anak-anak awak, kesian. Biarlah dibina memori-memori depan kita. Awak nak apa? Cepat-cepat paksa dia hantar ke asrama, pergi ke pusat tahfiz umur 7-8 tahun tu. Tak boleh tu. Binalah memori. Ingat, kesejahteraan mental, seksualiti anak kita lebih penting daripada segala-galanya, termasuk ajaran-ajaran, pahaman-pahaman agama tu. Sebab bila dia sihat, dia sejahtera, dia boleh berkembang jadi orang yang sihat, agamawan yang baik, berbakti kepada keluarga dia, sihat. Sedarlah apa yang kita nak dalam kehidupan ini. Masa tak boleh putar balik. Benda yang kesilapan kita tak boleh putar balik. Tak boleh, susah nanti. Cuma dalam parenting love therapy, kita banyak guna istilah payback. Bayar balik. Beli balik jiwa anak tu. Sebenarnya konsep-konsep perkembangan kanak-kanak LGBT dan pengukuhan seksualiti yang saya terangkan tadi tu banyak daripada ilmu CPTH dan persijilan parenting love therapy. Saya ada modul saya sendiri, parenting love therapy. Pergilah belajar ilmu tu, sangat bagus tu. Bagaimana ibu bapa berdamai dengan emosi, berkasih sayang, menikmati kekeluargaan. InsyaAllah lah ya, kalau kita ikut PLT, parenting love therapy, anak kita resilient, dia kuat, dia kukuh. Ya. Dan bulan 12 ni saya buat parenting bersama cousin Dr. Azura ya. Dekat KL. Nanti join lah ya. Tingkatkanlah ilmu pengetahuan supaya boleh guide kita. Ilmu tu kan cahaya, supaya kita tak dapat dalam tak masuk dalam kegelapan. Jangan sayang duit sangatlah ya. Awak beli handbag beratus-ratus boleh. Awak makan beratus-ratus boleh. Nak ikut kursus ilmu bayar RM50, RM100, RM200 kedekut. Apa awak nak lah kehidupan ni? Ilmu tu kita boleh guna seumur hidup kita. Dia dari panduan, cahaya dalam hidup kita. Okey, dan apabila perkembangan seksual dia kukuh, semasa 12 sampai 18 tahun tu dia berkembang sebagai lelaki dan perempuan sejati. Tanda dia ialah lelaki minat perempuan, perempuan minat lelaki. Biar dia bercinta, biar cinta monyet, biar cinta depan kita, biar dia bina hormon tu, hati kita tenang. Dan apabila umur 18 tahun, dia akan jadi orang yang normal, orang yang sihat. Maksudnya insyaAllah lah ya. Kalau lepas 18 tahun dia normal, dia tak akan jadi LGBT, dia akan jadi gay. Contoh paling mudah macam Ahmad Anwar ni kan ya. Dia dah berkembang jadi orang yang sihat, lelaki sejati. Tiba-tiba ada seorang lelaki ni pergi dia, peluk dia, cium bibir dia, lelaki ni kan, lelaki, dan buka seluar dia. Apa Ahmad rasa? Geli, tak suka, geli geleman. Kita reject. Sebab kita dah membesar sebagai normal. Dia tak mau dah. Dia tak boleh dah. Susah. Sebab kita dah jadi lelaki sejati. Tapi walaupun jadi lelaki sejati, perempuan sejati, ingat satu benda. Kan? Kalau awak cuba, kalau awak terpengaruh, kalau awak buat, awak tetap boleh jadi LGBT. Cuma chances dia rendah. Sebab itu, kalau awak buat sekali, mungkin dia jadi try, cuba. Buat 2 kali, awak dah mula rasa seronok. Ya, buat 3 kali ketagihan. Mula-mula sekali cuba, 2 seronok, 3 ketagihan. Sebab tu jangan cuba benda tak baik ni, jangan try. Nanti rosak nanti kita terpengaruh nanti. Sebab tu ada satu perempuan ni, klien saya. Dia kata dekat saya, dia ada masalah. Suami dia ni narsisistik, suka pukul dia, marah dia, maki hamun dia. Dan satu habit suami dia ni suka pergi Thailand. Dah pergi Thailand, Prof. Dia main perempuan, Prof. Dia main perempuan Thailand. Dia pergi dengan kawan dia tu. Saya tahu, saya tengok dari hotel, gambar-gambar tu. Semarah suami dia. Tapi suami dia narsisistik, marah dia, pukul dia. Jadi kalau dia bergaduh dengan suami dia tu, kan, jadi suami dia maki hamun dia. Suami dia kata, kau ingat kau cantik, kau ingat kau bagus, Amoy kat Thailand tu boleh layan aku 10 kali ganda pada kau. Dia cakap macam tu, Prof, dekat saya. Lepas dia buat 5-10 tahun tu, Prof, dia dapat penyakit siflis. Dia punya kemaluan tu kecut, macam buah pinang kecut, dia kata.
Kemaluan suami saya macam buah pinang kecut. Saya pun tak boleh bayang. Macam mana rupa buah pinang kecut, dia kata. Dan bila dia sakit tu, dia menjerit, dia kencing, dia bernanah dan rosak, dan dia terpaksa pergi ambil injek tahan sakit. Dan kadang-kadang tu satu tak okey. Dia terpaksa pergi ambil 3 kali injection tahan sakit sebab sangat sakit. Sebab itu jangan buat benda yang tak baik, jangan buat benda yang buruk. Sebab tu sekarang ni orang kita suka pergi Thailand. Hati-hati tu. Thailand tu masas. Bila awak masas saja, nanti orang masas tu cakap. Ni student saya bagi tahu. Dia kata nak masas happy. Lepas tu dia masas happy, dia pegang kemaluan awak, lepas tu dia ajak awak buat persetubuhan sebab dia nak duit. Kalau awak ketagih awak buat, besok awak dapat penyakit susah hati, risau, bimbang, menyesal, tak kesudahan, dapat depression, anxiety. Dia jangan buat benda tak baik lah. Mohonlah pada Allah, tundukkan hati kita. Ya Allah, bimbing aku. Dan kalau penyakit pula, ada HIV. Ingat HIV dalam badan kita, HPV dalam badan kita, kuman tu boleh ada dalam badan kita. Dengan kita sihat selama 10 tahun, 15 tahun, barulah HIV tu jadi AIDS. Dan semasa tu kita tak tahu, kita merebakkan kuman tu kepada isteri kita, kawan-kawan kita, anak-anak kita. Kesian. Ingat satu benda, dalam hidup ni kita nak buat apa Tuhan beri. Sebab Tuhan Maha kasih sayang, Dia Maha memberi. Tapi Tuhan tanya, sanggupkah kau menanggung akibatnya? Sebab Tuhan nak kita responsible. Tuhan nak kita bertanggungjawab dengan apa yang kita fikir, yang kita buat dalam kehidupan kita. Jadi pilih takdir yang baik lah, ya. Okey. Jadi siapa dilepas 18 tahun, jika psychological dia, kecantikan dia kukuh, insya-Allah dia tak akan terlibat lagi. Tapi jangan cuba. Cuba sekali, try. Cuba 2 kali, seronok. Cuba 3 kali, ketagih. Akhirnya kita dapat kesan. Akibat dia. Ya, tetapi bagi siapa yang dah terlibat dalam LGBT, jadi gay, lesbian, transgender ni, selepas umur 18 tahun, walaupun terlibat waktu kecil sampai 12 sampai 18 tahun, 18 sampai 20 tahun tu adalah pengukuhan. Sama ada dia nak kekal sebagai LGBT ataupun sembuh. Bergantung pada 18 sampai 30 tahun. Cepat-cepat sembuh, bina balik hormon, laki minat perempuan, pergi bercinta, buang perasaan tu. Baru ni saya jumpa dengan satu klien. Bapak dia bawa jumpa saya, kesian dia. Bapak dia tu. Saya jarang buat session sebab saya sibuk. Tapi bila bapak merayu ni, saya terpaksa lah. Saya kesian. Datanglah, saya kata, saya buat session. Saya buat session dengan anak dia. Anak dia ada bipolar, depression, anxiety. Dia kata sebab anak dia ni kehilangan ibu dia. Ibu dia accident waktu kecil. Kan? Lepas tu dia dapat depression, bipolar. Jadi anak dia umur anak dia 33 tahun. Dah besar tapi hidup dengan dia. Jadi bila saya buat sesi dengan anak dia ni, anak dia dah dapat terima benda tu. Dia dah mula memaafkan, dia mula tenang walaupun dapat anxiety, depression tu, tapi dia hanya ada sikit masalah, dia tidak boleh maafkan diri sendiri je. Tapi traumatik kehilangan ibu tu dah okey. Dan bila saya ajar saja macam mana self love, macam mana melepaskan dengan memaafkan diri sendiri tu, dia rasa lega ni. Dia rasa macam bercahaya tu. Jadi kita terus praktis dalam kehidupan. Tapi dalam sesi dia kata yang bermasalah sebenarnya bukan dia kata, bapak dia. Lepas tu saya suruh anak dia keluar, saya buat sesi dengan bapak dia. Buat sesi dengan bapak dia, ya Allah, bapak dia menangis merambu-rambu, air mata dia sesak walaupun dah tua menangis. Biar dia menangis. Rupanya yang tak boleh move on sebenarnya bapak dia. Yang banyak menyesal sebenarnya bapak dia. Dan bapak dia kata, Prof, saya tengok muka anak saya tu macam muka isteri saya. Muka anak saya macam isteri saya, tak boleh lupa isteri saya. Jadi dia overprotect anak lelaki dia. Dia kawal anak lelaki dia berlebihan. Dia manjakan. Dia tak boleh bagi buat tu, tak boleh buat ni. Dia ikut anak lelaki dia. Sampai anak lelaki dia umur 30 lebih. Dia duduk dengan dia. Dia kontrol semua. Jadi anak dia ni kata stres, terseksa. Sampai kadang-kadang bergaduh maki hamun bapak dia. Sebab dia kata bapak dia control everything. Sebab bapak dia sayang. Bapak dia trauma sebab kehilangan isteri. Jadi anak dia kata, saya tak ada father figure, dia kata. Jadi bila tak ada father figure,
Jadi saya kata awak kena belajar untuk jauhkan pada bapa awak kena berdikari. Tapi tunggu dia habis PhD dia. Habis PhD nanti dia akan mula sikit lagi, dalam setahun lebih dia akan habis. Bagus saya kata. Sekarang ni awak kena mula untuk self love, sayangi diri. Dan ada satu benda yang bapa dia tak tahu. Bila dia hilang father figure, dan semasa dia dekat universiti, ada lelaki goda dia, ambil kesempatan kat dia, liwat dia. Sampai dia takut dia kena HIV, kena AIDS, dia makan Prem, iaitu satu ubat anti-AIDS. Sampai tu mempengaruhi diri dia. Saya tanya dia, berapa kali awak buat hubungan gay? Dia sebagai bottom yang diliwat. Dia diam. Terlalu banyak kali dia kata. Awak ketagih tak? Dulu ketagih. Tapi lepas saya dah keluar universiti, lelaki tu terpisah dengan saya tak buat lagi. Bagus saya kata. Jangan buat lagi. Tapi dia tetap makan Prem tu sebab dia takut kena HIV. Dia kata satu soalan, berapa lama dah buat tak buat? Lama dia kata, dah 5 tahun. Dia pun dah lupa dia kata. Bagus dia kata. Sekarang awak minat dengan perempuan? Minat dia kata. Bagus. Awak ada kekasih? Adalah. Tapi taklah berapa serius. Tapi ada kekasih. Bagus saya kata. Pergi bercinta, nikmati kehidupan, bangunkan hormon-hormon lelaki, enjoy, menikmati. Dan jika awak dah bersedia, tekad berkahwin, bela anak awak, sayangi anak awak, beri dia susu, pakaikan pampers dia, hantar anak awak ke tadika, nikmati kehidupan. Itu antara kenikmatan paling seronok dalam kehidupan kita. Cuma saya pesan clue dia, jangan masuk balik dalam grup tu. Jangan jumpa dengan orang tu. Ya. Kalau ada orang goda, lari. Kalau tak, nanti awak terjebak balik. Dia macam dadah lah ya. Orang dia pulih dadah tu, nampak pulih. Dia rehab. Tapi jangan jumpa dengan grup dia. Jangan offer, jangan stres berlebihan. Nanti dia boleh relax. Kesian kat dia. Okey, jadi 18 sampai 30 tahun dah. Sebab tu lepas 30 tahun tu, kalau dia tak pulih tu, dia boleh pulih lagi. Tapi kalau dia tak pulih, susah tu. Dia boleh jadi sampai seumur hidup jadi begitu. Sebab itu sorry to say lah ya, orang yang LGBT ni dia punya sexual orientation dia lain. Dia punya otak dia lain sikit. Sebab tu mereka sanggup meliwat anak sendiri. Mereka sanggup meliwat orang-orang yang mereka sayang. Dan kadang-kadang tu isteri dia pun nak liwat. Lain sikit. Dan dia ganas. Sebab itu ada satu kes dulu kan, kisah seorang bapa tu dia bercerai dengan isteri dia. Lepas tu dia bela abang dia. Dia suka liwat anak dia ni. Dia liwat anak dia. Sampai dia pergi Mekah. Dia punya rumah dia tu, hotel dia dekat dengan Mekah. Walaupun hotel dia nampak Mekah, dia liwat lagi anak dia. Sampai anak dia trauma, gerak, benci, menangis, dapat depression. Tapi tak boleh buat apa sebab dia kecil. Lepas tu macam kes dia terbongkar bila bapak dia ni nak ambil adik dia. Adik lelaki dia juga. Untuk dia jaga. Masa tu dia takut, dia risau adik lelaki dia kena liwat. Dia tak nak adik lelaki dia tu jadi macam dia. Terbongkar kes tu. Siapa ingat kes tu? Angkat tangan. Ya? Sebab itu, sorry to say lah kita tak boleh menghina. Kita tak boleh terlalu membenci. Sedar, doakan kebaikan. Ya, tertipu ingat kan kes tu kan? Sesial saya baca kes. Sebab itu apabila orang tu jadi gay lesbian ni, dia, awak pakailah serban macam mana pun, awak ajarlah dia kesedaran macam mana pun. Tapi sebab dah jadi habit, susah nak ubah. Melainkan dia sendiri yang nak ubah. Dia sendiri nak keluarkan daripada persekitaran ni. Sebab tu jangan percayalah ya dengan penampilan, dengan songkok ke, dengan janggut ke. Tengok pada akhlak. Hati-hatilah. Tuhan suruh kita hati-hati. Ada pemikiran, perasaan. Jangan taksub. Sebab tu ingat satu benda. Dia profesor ke, dia ustaz ke, dia ulama ke, dia pensyarah ke, dia profesor ke, dia ahli akademik tersohor macam mana pun, dia tetap manusia biasa. Tidak ada manusia yang sempurna. Dia tetap berasa sejahat dia. Dia tetap berada nafsu dia. Dia tetap terdedah kepada kesalahan, kesilapan. Kita tak maksum. Jangan taksub. Jaga diri kita, jaga ahli keluarga kita, self love, nilai baik-baik. Sebab kita manusia biasa, kita bukan nabi, kita bukan rasul, kita bukan malaikat. Jadi jangan taksub dengan manusia lah. Manusia ini tetap ada sisi jahat dia, tetap ada nafsu dia, tetap buat kesalahan dan kesilapan.
Ya, jaga. Okey, jadi bila kita dah faham tu, apa kesan LGBT, kita habis ke berapa, Ahmad Anwar? Habis pukul 12.30 Prof. Cuma mungkin ada, kalau ada soalan lepas ni kita akan utarakan soalan. Okey, kejap. Sebelum kita buka soalan, kesan, saya akan baca kesan-kesan umum LGBT lah. Kesan-kesan umum LGBT ialah yang pertama, orang yang LGBT ni bukan seseronok, puas, gembira, menikmati buat pesta seks sebab dia rasa dia dapat jadi apa yang dia nak. Tapi itu nikmat sementara je tu, sebab dia tak kembali kepada kefitrahan. Dan kesan negatif dia lebih banyak, ya. Tapi ingat satu benda lah, ya, tak ada siapa boleh ubah diri awak. Awak yang kena ubah diri awak sendiri dengan ilmu, kesedaran, pilihan kita. Jadi kesan LGBT ialah dia boleh mendapat masalah kesedaran mental, depression, anxiety, suicide thought, terutama bila ada penyakit, risau, bimbang kena penyakit, kesian, ya. Kemudian mereka suka bertukar-tukar pasangan. Jadi jaga kesihatan mental kita lah, ya. Kemudian dia juga terdedah kepada penyakit-penyakit seperti HIV, HPV, AIDS, Kenora, Syphilis, Chlamydia dan sebagainya. Kesian, ya. Dan mereka juga mungkin boleh mengalami diskriminasi dan stigma. Kalau orang tahu dia LGBT, maka orang stigma dia, tolak dia dalam masyarakat, dan dia dilabelkan, dihina, kesian. Jadi sayangi diri kita lah, ya. Dan orang yang LGBT juga mungkin boleh berlaku salah guna ubat-ubatan dan dadah sebab mereka buat hubungan seksual tu, mereka terangsang nak lebih bernafsu, akan ambil metafelamin, akan ambil dadah, ataupun mereka risau, mereka sakit, mereka ambil ubat-ubat antibiotik, prem, pencegahan berterusan dan ganggu psikologikal. Dan mereka juga boleh dikenakan hukuman mengikut akta dan undang-undang negara tertentu. Macam di Malaysia, kita masih ada undang-undang tu. Hubungan laki sama laki tak boleh tu. Dia boleh didakwa tu, ya. Tapi segi penyaksian dan pendakwaan tu biasanya kalau suka sama suka tu susah tu, ya. Ini bukan undang-undang baru, ni undang-undang kolonial. Mak Saleh dah buat dulu dah. British dah nyatakan undang-undang. Hubungan laki sama laki adalah salah di segi undang-undang. Dan juga kesan dia ialah orang LGBT ini mungkin boleh mengalami masalah tidak produktif. Maksudnya perempuan tidak boleh jadi perempuan yang sejati, mengandung, melahirkan anak, merasai anak, tendanglah perut dia, teran anak, menyusulkan anak, hantar anak ke sekolah, kesian. Laki pula kalau terjebak dalam LGBT, jadi gay, top ataupun bottom ni, yang diliwat ni, akhirnya proyeksikan diri dia sebagai perempuan, dia tak nak kahwin lagi tu. Maka dia tak ada anak tu. Maka dia tak ada pasangan. Dia tak boleh rasai nikmatnya ada anak, hantar anak ke sekolah, hantar anak ke universiti, bangun tengah malam buat susu anak, hantar anak ke taman permainan, main sama-sama, rugi. Maka dia hilang produktif dan peranan kejantinaan untuk menikmati kehidupan yang sementara, anugerah Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Dan strategi untuk menanganinya ialah macam USM buat hari ni lah, ya. Saya sangat bersyukur. Dan saya jujur, ini adalah universiti organisasi yang pertama yang jemput saya untuk talk pasal LGBT. Tak ada pernah mana universiti, kementerian panggil saya dah buat talk terbuka tentang LGBT. Bagus sangat, kan? Sebab itu kita kena banyak buat talk ni, bercakap saya terbuka untuk meningkatkan kesedaran masyarakat kita sedar, jangan terlibat, jaga anak-anak, bangunkan seksualiti, kesempurnaan lelaki dan perempuan, dan apa kesan dia yang rawat. Penting tu. Ini asyik menghukum, marah, caci, maki. Hukum, marah, caci, maki. Itu tak ada apa-apa gunanya tu. Akhirnya psikologi kita yang rosak. Akhirnya esok kita yang jadi jahat. Ya, so jangan begitu, ya. Tahniah, ya, kepada USM sebab isu ni banyak, ya, melibatkan mahasiswa, ya. Jadi kita kena ajar dia copy skill, terutama bagi individu yang ada hormon, iaitu lelaki memang ada hormon perempuan sikit, lembut.
Dan perempuan ada hormon lelaki tu. Macam mana nak kawal, nak kontrol diri, dan akhirnya bangunkan kecantikan, dan akhirnya jadi lelaki yang sejati, berkahwin, ada anak ramai, sayang anak, membebel, dan indah kehidupan ni. Sebab tu kita tengok ramai juga artis-artis yang lembut tapi kahwin, anak ramai, sayang anak dia, membebel, banyak follower dia. Kan? Isteri dia pun sayang dia. Sebab tu saya ada seorang lelaki lembut, dia kahwin dengan isteri dia. Isteri dia biasa je, tetapi lelaki dia, ya Allah, membebel kat isteri dia. Dia kata isteri dia tak pandai urus anak, dia yang urus anak lebih pada isteri dia. Lepas tu dia pindah kerja tempat lain. Dia kata, Prof, 1 hari 3 hari saya telefon isteri saya untuk jaga anak saya, makan, minum. Isteri saya tak terpandai buat, saya sedih, dia menangis. Lepas tu dia baik sebenarnya, hati dia lembut. Memang Tuhan jadikan dia begitu. Cuma jangan terjebak, jangan diliwat, jangan ada gangguan seksual, jangan ada masalah psikologikal. Dia akan membesar sebagai orang yang normal. Ya. Okey, jadi tingkatkan pendidikan, kesedaran, keterbukaan, pencegahan, dan biar kita kembali kepada kefitrahan. Laki jadi laki yang sejati, perempuan jadi perempuan yang sejati. Dan kita kena kembangkan psikologikal yang sihat, memori-memori indah, bapa, ayah, mak, supaya tak ada lekatan traumatik yang menjadi depression, anxiety, dan akhirnya menjadi lekatan LGBT, ya. Seperti perempuan yang dicabul, dia boleh laki, dia benci laki, akhirnya jadi gay. Seorang lelaki yang diliwat waktu kecil, dia mungkin tak kahwin ataupun menjadi seorang yang ketagih diliwat dengan depression, anxiety, kesian, ya. Dan bagi orang yang dah kena, kita kena bimbing, rawat, pasti ada penyembuhan. Pasti boleh kembali ke pangkal jalan, kerana rahmat Tuhan tu sangat besar. Tuhan tu maha memberi petunjuk. Pasti ada petunjuk dia. Mustahil Tuhan tak beri petunjuk pada kita. Pasti. Cuma yakin dan niat tu mesti ada. Dan buat baik, hati baik. Okey. So tinggal lagi 10 minit. Kali ini banyak soalan, Prof. Terima kasih atas perkongsian Prof yang sangat-sangat dekat dengan hati kita semua. Mudah je cara Prof uraikan tu, yang mudah tu, yang orang senang dapat tangkap, dapat sesuatu hari ni. Alhamdulillah. Okay, yang saya dapat bacakan dekat sini, Prof, banyak, tapi saya cuba perincikan. Yang pertama, adakah sokongan psikologi yang khusus dan spesifik yang diperlukan oleh pelajar sebenarnya yang menderita isu LGBT ni di IPT? Okey, bagi di IPT memang ada isu sekelompok kecil pelajar yang LGBT. Mereka gay, mereka lesbian, bisexual tu kurang sikit, transgender ni kurang sikit, Q ni kurang sikit, tapi banyak gay dan lesbian. Antara gay dan lesbian ni yang paling susah nak sembuh gay. Lesbian ni sebenarnya dia mudah sikit sembuh, sebab bila dia perempuan, lepas tu walaupun dia lesbian, lepas tu tiba-tiba ada lelaki minat dia dan dia pun suka lelaki tu berkahwin dengan dia pun mengandung, ada anak, dia susukan anak dia. Dia sayang anak dia. Banyak lesbian boleh berubah. Lesbian boleh jadi perempuan sejati dan mereka lebih menyayangi anak dia sebab dia dah faham dan dia lebih menghargai kehidupan. Tetapi dalam kajian, gay ni susah sikit. Dia hanya perlu ada kesedaran yang kuat pada diri dia sendiri, menjauhkan grup dan terapi diri dia sendiri. Sebab tu jika ada kumpulan begini, dia tak akan berubah selagi belum ada kesedaran tu. Sebab tu kita kena beri kesedaran. Macam saya sebut hari ni, bagi sedar dulu. Bila dia sedar, dia tahu dia sakit, dia sedar dia bermasalah, baru dia cari ubat. Kalau tak sedar dia sakit, dia tak cari ubat. Orang yang jumpa doktor adalah orang yang tahu dia sakit. Orang yang pergi kaunseling, dia tahu dia bermasalah. Tapi kalau dia gay ke lesbian ke, dia kata tu bukan masalah dia tak cari kita, dia tak cari ubat. Sebab tu tingkatkan kesedaran. Akhirnya dia kata saya nak berubah, tapi saya tak tahu cara. Kita cara. Jadi kalau teknik CPTH tu, kita pakai teknik formula asal tu. Apa yang berlaku, sebab dia, akibat dia. Apa yang berlaku? Oh, saya seorang gay, saya liwat kawan-kawan saya. Apa sebab dia? Oh, sebab dia ialah saya ada ketagihan, saya ada pengalaman, saya ada kecenderungan.
Apa akibat dia? Oh, akibat dia saya di pulau, semakin dapat penyakit, orang jauhkan pada saya tak boleh menikmati kekeluargaan, saya konflik krisis, konflik identiti, saya depression, anxiety. Oh, suka tak? Suka tak? Suka tak? Saya tak suka benda tu. Nak tak berubah? Saya tak boleh berubah, saya tak boleh berubah. Bukan tak boleh berubah, kalau boleh diubah, nak tak? Kalau boleh diubah, nak lah. Tapi saya tak boleh ubah. Jangan kata tak boleh berubah. Kalau boleh ubah, nak tak? Nak. Okey, kalau awak nak berubah, saya akan bantu awak. Saya akan tolong awak, saya akan bagi terapi, awak ikut plan rawatan saya dan ramai anda sembuh. Jadi, biasanya kita pakai formula ASA. Apa yang berlaku, sebab dan akibat untuk timbulkan kesedaran dan akhirnya dia tahu dia sakit, dia bermasalah, dia nakkan rawatan, ya. Jadi kita kena bagi terapi berterusan dengan etika, kerahsiaan supaya dia sembuh dan tak tarik orang lain lah, ya. Jadi satu masalah benda ni kita kena kawal sebab kalau dia gay, kalau dia jenis top, dia ni suka bertukar-tukar pasangan. Dia tengok sikit orang tu cantik, handsome, lembut, dia goda. Sama macam lesbian lah. Goda ni dia pakai set grooming. Dia bagi hadiah, dia tanya khabar. Lepas tu dia hantar makan, dia beli air minuman, dia pegang tangan, dia ambil berat, dia tunjukkan pengorbanan. Dia pegang tangan, pegang pinggang, pegang paha. Lama susah lah kan. Sebab itu akhirnya 1 G jadi 2 G, 2 G jadi 3 G. Sebab tu kita kena kontrol dalam kesedaran dan rawat. Okey, Tuan Anwar, terjawab tak? Alhamdulillah Prof. Yang saya dapat simpulkan dari segi pendidikan, kan, dari segi rawatan. Okey, itu yang Prof dah cover. Yang kedua ni lebih kepada keterbukaan. Kita tengok sekarang ni, gay apa semua tu mudah dikesan dari segi penampilan, nampak lembut dan sebagainya. Kita nak tegur. Tapi sekarang ni ada entiti lain yang cuba menghalang dari konteks ni, mungkin parent tu sendiri. Keterbukaan parent tu. Macam mana kita nak pupuk keterbukaan parent? Kadang-kadang, contoh saya sendiri sebagai orang cukup pengamal bidang kaunseling ni, bila kita nak cuba nasihatkan apa semua, tapi bila kita contact family, kita cuba nafikan. Dia orang dalam penafian. So dari segi aspek keterbukaan family tu macam mana nak buat? Sebab itu kita jadi tertutup, ialah kerana kita tidak mempunyai ilmu yang memberi cahaya pada kita. Sebab itu cara dia ialah beri ilmu, beri kesedaran, kepahaman baru yang masuk dalam urat, saraf, sendi, tulang, yang memberi kita makna baru kehidupan. Dan akhirnya kita tersedar, ataupun insight. Dan akhirnya kita akan berubahlah cara pemikiran kita, perasaan kita, ya. Sebab itu kita kena buat banyak program-program kesedaran lah, ya, supaya mak ayah faham. Orang yang hantar anak-anak ke sekolah agama, tahfiz, asrama penuh, walaupun asrama tu berprestige, awak kena faham, awak kena jaga, awak kena teliti. Sian, ya. Ingat tadi, masa yang paling mudah anak-anak terjebak dalam LGBT 12 sampai 18 tahun. Dan saya tanya awak, 12 sampai 18 tahun, anak kita dekat mana? Kan? Sebab tu biarlah depan mata kita, biarlah membesar sebagai manusia yang normal, yang jelas dan bangga dengan kejantinaan, minat laki, minat perempuan, perempuan minat laki. Dia biarlah hormon tu berkembang, nakkan jumpa pasangan dan beranak pinak, hidup kekeluargaan. Dan jangan tutupkan sangat pemikiran kita, termasuk perbincangan lah, ya. Dan sebab benda tu memang ada, kita tak boleh nafikan. Dan sorry to say lah, ya, macam kes-kes liwat dekat sekolah agama, tahfiz, asrama, kes-kes ustaz-ustaz selebriti, ya, benda tu tak terbuka dan tak dibincang secara terbuka. Kita masih peringkat denial. Kita menafikan perkara tu. Kita tak mengakui masalah tu ada. Tapi dia semakin merebak, seperti api dalam sekam, dan akhirnya merosakkan masyarakat kita. Kita belum terbuka. Bangsa kita, negara kita masih peringkat penafian. Kesedaran saja. Macam USM buat. Tepuk tangan pada USM. Semua follower TikTok saya. Okey, ada lagi tuan?
Suara tuan, suara. Okey, sorry. Kalau ada soalan ni, saya tertarik bila dia kata, kalau lah tengok anak kita ni, dia cenderung tengok filem-filem yang berkaitan dengan ada inilah dari segi unsur LGBT. Adakah itu petanda awal ataupun ia sekadar suka saja? Okey, dia macam ni, dia bagi anak-anak yang umur 12 sampai 15 tahun tu, kadang-kadang tu dia bermula sejak umur 11-12 tahun. Bila dia akhir balik dalam parental love therapy tu, dia mula ada keinginan tahu jantina. Laki nak tahu jantina perempuan, perempuan nak tahu jantina laki, dia nak faham apa-apa perkara sebagainya tu. Dan akhirnya dia akan melihat porno, gambar-gambar lucah, bacaan, itu semua sekadar ingin tahu sajalah ya. Biarlah dia berkembang secara normal, beritahu, beri kasih sayang, bimbingan, penuhkan cawan kasih sayang. Lama benda tu akan dapat diatasi tanpa konflik dan krisis. Itu hanya proses saja. Jangan marah sangat, jangan benci sangat, jangan menolak sangat. Itu proses. Cuma yang bermasalah bila dia minat tengok-tengok gay, tengok benda-benda yang songsang ni. Jadi nanti takut dia ada perasaan keinginan dan ketagihan tu. Sebab itu, kita tak boleh ikut anak kita 24 jam. Tapi kita beri kasih sayang, bimbingan, sabar dan beri kesedaran. Akhirnya dia akan terlindung lah ya. Dan didikan agama, moral, dia akan terlindung. Jadi maksudnya, keinginan tahu seksual tu normal, tetapi akhirnya laki akan minat perempuan, perempuan akan minat laki, dan akhirnya semua permasalahan tu akan dapat dilepaskan tanpa krisis dan konflik. Dia hanya macam angin lalu dirasai tanpa apa-apa lekatan. Okey? Untuk pakalnya Prof, kita sebagai parent ataupun sebagai orang yang lebih senior atau lebih authority ni, kita alert lah kan. Maksudnya kita kena alert apa saja signal ataupun ada perkembangan yang melibatkan orang di bawah kita, sama ada keluarga, sama ada kawan-kawan dan sebagainya lah. Okey, saya rasa masa pun dah semakin sampai ke garis penamaan. Cuma saya sebagai moderator, saya pertamanya saya nak ucapkan terima kasih pada Prof lah atas